Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di luar sana, wabil khusus kepada Dewan Mustasyar dan juga Dewan Syuriah dan Tanfiziah daripada Nahdlatul Ulama Malaysia atau dipanggil dengan NAAM, pada segenap asatizah, para alim ulama dan kawan-kawan yang berada di Pertubuhan Nahdlatul Ulama Kuala Lumpur, Selangor, pada segenap kawan-kawan teman-teman daripada PCENO Malaysia, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengadakan sedikit, iaitu apa yang dipanggil dengan pengajian tentang manhaj dakwah atau manhaj dan harakah dakwah Nahdlatul Ulama, yang mana ia adalah merupakan salah satu usaha kita insyaAllah untuk mengenal lebih dalam tentang jam'iyah ataupun organisasi Islam, NGO Islam terbesar di Indonesia atau di dunia, yang mana NGO ini memiliki pengikut lebih kurang 70 juta di Indonesia sahaja. Saya teringat salah seorang guru saya dan seorang pengkaji yang terulung di Algeria, iaitu Fadilatul Syekh Dr. Profesor Ammar Talabi. Jadi ketika saya bersama beliau di Maghribi, kami duduk kereta sama-sama, makan sama-sama, beliau kata beliau pernah datang ke Indonesia, tempatnya di Jakarta. Saya tanya program apa, iaitu undangan daripada Nahdlatul Ulama untuk program Ahli Sunnah wal Jamaah dan pertemuan segenap ulama-ulama dunia. Dan dia kata dia terkejut bagaimana Nahdlatul Ulama boleh mengumpulkan ahli atau anggota sebanyak waktu itu 60 juta orang yang terdaftar rasmi. Berarti yang tak terdaftar banyak lagi. Jadi dia kata dia terkejut dan dia kagum lah. Waktu itu dia ada program di daerah, dia tak tahu kat mana, tapi dia kata daerah tak jauh dari Jakarta, cuma perjalanan dia berjam-jam kerana macet atau jam. Dia kata dia datang waktu tu, orang hadirin yang hadir tu lebih daripada pandangan mata dia. Itu cerita dia. So, inti daripada perbincangan kita pada hari ini adalah tentang manhaj dan dakwah, manhaj dan harakah dakwah Nahdlatul Ulama. Jadi untuk membahas pada perkara ini, kita Nahdlatul Ulama yang ada di Malaysia, kita kena faham bahawa tujuan adanya Nahdlatul Ulama Malaysia ini atau NAAM tidak lain tidak bukan adalah meneruskan semangat yang telah dibawa oleh Syekhul Islam Malaya kita, iaitu Syekh Abdullah Fahim rahimahullah. Kenapa? Kerana Syekh Abdullah Fahim termasuk orang yang memiliki manhaj misi yang sama dengan Nahdlatul Ulama yang eksis di Indonesia. Dan ini boleh kita lihat dalam sejarah, lembaran sejarah yang mana ketua tanfiz kita iaitu Yu Faiz dah sebut, tapi ada juga di dalam berbagai sumber menunjukkan bahawa Syekh Abdullah Fahim belajar bersama-sama. Maksudnya bukan belajar dengan, tapi belajar bersama-sama dengan Syekh Hashim Ash'ari, Hadratul Syekh Hashim Ash'ari. Kalau di Indonesia mereka manggil dengan Hadratul Syekh Hashim Ash'ari di Mekah, di Hijaz. Yang mana ketika itu bersama-sama beliau, mereka sempat, of course lah, bersuhbah dengan salah seorang al-alim, al-allamah, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ini seorang mujaddid Malaysia, atau mujaddid Melayu, mujaddid Melayu daripada Fatani, yang mana tahu dan sedar bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah atau umat Islam eksis dia akan terganggu gugat dengan
Iaitu apa? Akan terganggu-gugat dengan pergerakan yang dipanggil dengan pergerakan serangan ataupun penjajahan daripada penjajah kolonial, sama ada Belanda, Inggeris, dan British, Perancis dan lain-lain. Maka mereka tahu perkara tersebut. Dan apatah lagi, Wan Ahmad Al-Fatani sempat memiliki dialog antara beliau dengan Snokhongannya, iaitu ejen ataupun seorang orientalis yang merupakan ejen Belanda waktu itu masih menuntut di Mekah, berpura-pura sebagai seorang Islam, dan nantinya dia akan dihantar, dan dia memang dihantar di Indonesia sebagai penasihat agama kepada kolonial Belanda untuk bagaimana benar-benar menguasai Indonesia. So atas dasar ini, Wan Ahmad Al-Fatani telah mendidik atau mengkader ulama-ulama Melayu untuk balik membentuk sebuah organisasi dengan harapan organisasi ini suatu langkah awal untuk memerdekakan negara-negara Islam yang ada di Southeast Asia atau dipanggil dengan Nusantara. Ini tujuan apa yang dilakukan oleh Wan Ahmad Al-Fatani. Dan terbukti ketika pulangnya Syekh Abdullah Fahim, ketika pulangnya Syekh atau Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, maka Hashim Ash'ari misalnya membentuk sejarah, iaitu dengan mencipta sebuah organisasi yang tujuan dia waktu itu hanya untuk khitab atau menghantarkan aspirasi dan inspirasi daripada kiai-kiai atau ulama yang ada di Indonesia. Maka diciptalah nama dia Jam'iyatul Nahdlatul Tujar, atau saya lupa nama dia, Nahdlatul Tujar kalau tak salah, atau Ittihadul Tujar, saya lupa. Nama dia, inti dia adalah suatu organisasi yang bertujuan mengumpulkan para tujar, orang-orang yang melakukan businessman, untuk menghantarkan inisiatif dan aspirasi daripada kiai-kiai Indonesia, kerana ketika pada tahun 1926 di mana Mekah, Madinah, Hijaz itu telah dikuasai oleh Bani Saud, yang mana ketika itu golongan ataupun Syarif Mekah dan juga pemerintahan yang dipegang oleh Ottoman Empire yang ada di Madinah sudah kalah dan dihantar pulang. Maka apa yang terjadi, mereka, ulama-ulama Indonesia khawatir dan risau Nahdlatul Ulama atau risau tentang Islam ini semakin diganggu-gugat di tanah Hijaz. Ibaratnya ada beberapa permintaan yang dia minta, iaitu termasuk kebebasan berakidah, termasuk tabaruk, rumah Rasulullah SAW dan lain-lain, agar tidak diganggu-gugat, dan semua permintaan itu ditolak kecuali satu yang bernama, iaitu maqam Rasulullah SAW, agar supaya tidak diruntuhkan atau dipisahkan daripada Masjidun Nabawi. Dan ketika itu antara semuanya ditolak kecuali makam tersebut, di mana makam Rasulullah SAW sampai hari ini masih berada di masjid dan masih attached. Dan dia, kalau dia sampai dihancurkan dan dipisahkan, akan menyakiti seluruh umat Islam di dunia ini. Dan disebabkan itu, melihat aspirasi tersebut didengar minimum walaupun satu oleh Bani Saud, oleh Malik Abdul Aziz kalau tak salah pada waktu itu, maka Nahdlatul Ulama merasa, terutamanya Hadratus Syekh Hashim Ash'ari merasa perlunya adanya persatuan. Kita panggil persatuan dalam antara ulama-ulama, sehingga kan tidak berpecah demi li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah dan menjaga tiga asas yang penting: akidah, fiqh dan tasawuf. Ini tujuan utama. Bukti dia, Kiai Haji Hashim Ash'ari mengarang nama dia Al-Qawaid Asasiyah, atau Qaidah, atau dia panggil Qanun Asasi, Al-Qanun Asasi. Qanun Asasi dalam pembentukan Nahdlatul Ulama. Dalam mukadimah dia meletakkan pada muka surat 24, boleh beli buku ni, kitab ni, Irsyadus Sari. Faya ayuhal ulama wasadatul atqiya, wahai para ulama dan para pemimpin-pemimpin yang bertakwa, min ahli sunnati wal jamaah, daripada ahli sunnah wal jamaah, ahli madzahibil a'immatil arba'ah, daripada pemimpin-pemimpin, daripada orang-orang yang berahli dengan atau berpegang kepada 4 mazhab.
Berarti apa? Dia dah isyarahkan ketika itu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mesti memegang salah satu daripada 4 mazhab ini. Kerana apa? Sentimen yang paling besar adalah kerana pada waktu itu muncul suatu gerakan yang dipanggil dengan gerakan tanwiri atau gerakan dipanggil dengan gerakan pembaharuan Islam, mentajdidkan Islam, kononnya tidak lagi terikat dengan mana-mana salah satu daripada 4 mazhab atau mana-mana mazhab, iaitu al-madhhabi yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abduh dan diikuti oleh Syekh Jamaluddin Afghani yang nanti disebarkan kepada seluruh orang-orang yang ada di dunia ini membawa gerakan tersebut. Maka oleh sebab itulah Nahdlatul Ulama dimunculkan untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga bermadhab, menjaga memegang pada akidah Abil Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Menjaga yang namanya berpegang pada tasawuf Imam Al-Ghazali dan juga Imam Imam Junaid Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. So ini adalah asas yang dikehendaki dan dipegang oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ulama-ulama tersebut. Maka akhirnya terbentuklah Nahdlatul Ulama. Dan menariknya Nahdlatul Ulama sampai hari ini semakin besar dan semakin kuat. Bahkan mereka memiliki suara di kerajaan atau di parlimen atau dipanggil dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dan bukan hanya itu, mereka juga mewarnai keislaman yang ada di Indonesia. Lawan daripada Nahdlatul Ulama, of course, ada Jamiah Muhammadiyah yang dibina oleh para, iaitu termasuk Syekh Ahmad Dahlan, yang mana mereka tentu dalam sejarah memiliki pergeseran yang sangat besar antara dua jamiah ini, di mana Jamiah Muhammadiyah tentunya keluar daripada belenggu taklid, sedangkan Nahdlatul Ulama tegas bahawa mereka mengikuti jalan taklid kerana mengiktiraf bahawa mereka bukan mujtahid. Maka untuk menjelaskan manhaj dan harakah dakwah ini, sudi saya baca ketetapan yang mana pada bahasa masalah ini, kalau tak salah kiai saya hadir. Bukan. Saya sempat menyiapkan. Saya sempat hadir tapi tak hadir dalam bahasa masalah tersebut, tapi saya sempat hadir dalam program-program dia. Kerana waktu itu saya kalau tak salah ada kuliah. Tapi pada waktu Nahdlatul Ulama, waktu program Munas Ulama ini kalau tak salah, musyawarah Masail Diniyah Maudiyah Munas Alim Ulama atau Konbes Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun 2006, yang mana telah ditetapkan suatu pembahasan waktu itu oleh ulama dalam Bahsun Masail tentang apakah fikrah Nahdlatul Ulama ini. Jadi itu pertanyaan dia. Apakah fikrah Nahdlatul Ulama? Jadi ini adalah satu perkara yang perlu semua na'am faham, dan ini adalah perkara yang kita jadikan asas di dalam na'am ini. Walaupun dia datang dari Indonesia, tapi bukan kerana melihat Indonesianya, tapi melihat isinya adalah apa yang kita kehendaki di Nahdlatul Ulama yang ada di Malaysia ini. So apa dia sebut dalam, boleh buka dalam buku ni, Solusi Hukum Islam. Dia adalah kita panggil Ahkamul Fuqaha, keputusan Bahsun Masail dari awal sampai akhir. Yang menariknya di muka surat 856, cetakan yang inilah, sebab dia banyak kali cetakan, saya ada banyak version. Jadi setiap ada ni diperbarui, tapi tak apa. So muka surat 856, item nombor 21 iaitu fikrah nahdiyah. Jadi ketika itu saya perlu maklumkan, jadi ada suatu sentimen baru di mana NO ini mau dibawa ke mana? Parti, politik, ikut masyumi, atau NO ini kembali kepada khitah. Lalu fikrah dia macam mana? Nak jadi ikhwanul muslimin, iaitu menggunakan Islam sebagai landasan dalam berpolitik, atau berpolitik menggunakan Islam, tak kisahlah, itu adalah persepsi masing-masing. Atau Nahdlatul Ulama ini fokus tentang umat. Jadi saya ingat lagi pada waktu itu yang dibahas, saya ingat lagi, kan ada parti, nama dia Parti Kebangkitan Bangsa, PKB, yang dibawa oleh Gus Dur. Lepas tu dia ada lebih tua dari itu dipanggil dengan, iaitu Parti Pembangunan, Pembaruan Pembangunan, P3 lah, PPP. Ini adalah dua parti Nahdlatul Ulama yang besar lah. Lepas tu banyak parti-parti kecil-kecil yang lain.
So inti dia waktu itu dibahas kerana apa, NU ni mau dibawa ke mana. Jadi dia nak bawa apakah arah NU ini. Dan akhirnya disepakati bahawa urusan PKB itu urusan politik. Urusan Nahdlatul Ulama ni urusan umat. Jadi bila urusan umat, ini bukan urusan politik. Dia kena bersih dari politik. Dia murni adalah kesatuan ulama, kesatuan umat. Ulama boleh ada yang ikut parti itu, parti ini, macam-macam parti. Jadi waktu tu ada P3, ada PKB, ada macam-macam. Tapi dalam bab akidah, dalam bab fiqh, dalam bab tasawuf, dalam bab Islam dan umat, kita kembali kepada Nahdlatul Ulama. Ini bukan ranah partai politik. Itu waktu itu. Ini bukan bahagian atau jalur parti politik. So ini adalah urusan umat. Jadi apa disebut dalam ni, saya baca, mukadimah, pembentukan Jamiah Nahdlatul Ulama dilatar belakangi oleh dua faktor dominan. Jadi ada dua faktor yang besar. Yang pertama ada khawatiran, ada suatu khawatir dari sebahagian umat Islam yang berbasis pesantren. Maksudnya yang berlatar belakangkan pondok. Ini yang kita kata. Bahawa na'am adalah mesti dilahirkan dari pondok. Ini baru na'am tu kuat. Kalau na'am lahir dari orang politik, maka dia akan dipolitikkan. So tak boleh. Pondok kalau dikuat, di backing oleh parti politik, nanti pondok hanya menjadi kapal bagi politik. Ini kita tak nak. Dan jangan pula pondok yang membuat parti politik, kerana pondok akan jadi harakah politik, bukan ilmiah lagi. So tak boleh. Jadi justru Nahdlatul Ulama ini muncul bukan sebagai parti politik, tapi sebagai khawatiran daripada Islam yang berbasis pesantren terhadap gerakan kaum modernis yang meminggirkan mereka. Sebab apa? Kaum modernis, Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani, Hamka dan lain-lain, mereka menilai bahawa pondok ini suatu jumud. Kenapa jumud? Membahas masalah kena buka kitab. Tak habis-habis Tuhfah, Nihayah, Bughiyatul Mustarsyidin, tak habis-habis buka Muqaddimah Hadramiyah, tak habis-habis buka qala hadza, qala hadza, qala hadza. Buat apa dia kata? Tak perlu. Kita kena buat benda yang baru. Ini semua taklid. So kalau ni kita kena ijtihad terus. Quran sunnah kita bagi kaul. Qala siapa? Qultu ana. Itu adalah pendapat orang modernis. Mereka menolak kaul ulama. Dan ini jelas melanggar basis pesantren, basis pondok. Kerana apa? Pondok kita reference. Apa yang kita kata, kita mengaku dan kita berani kata, kalau orang-orang pondok, berani kata bahawa kami adalah pesantren, adalah pondok. Bila kami pondok, maka apa? Qala Imam Ar-Ramli. Qala Imam As-Subki. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala. Dan ini bukan pendapat entah, memanglah ini pendapat ulama. Kita duduk di belakang ulama. Kita letak ulama di depan, kita belakang di ulama. Kita duduk belakang ulama. Ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di pondok-pondok. Dan pondok tak malu bila kita sebut nama ulama. Kita nukil nama ulama, pondok tak malu. Ini maksud dia. Kerana apa? Waktu itu modernis dah mula meminggirkan mereka. Kedua, sebagai respon terhadap ulama-ulama berbasis pesantren terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam pasca atau post penghapusan kekhilafan Turki, munculnya gagasan pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Afghani dan gerakan kaum Wahabi di Hijaz. Ini fakta. Jadi kita tak boleh nak malu. Nahdlatul Ulama tegas. Pondok tegas. Kalau ada pondok hari ini dah jadi Wahabi, itu jangan sebut pondok. Kerana dia tidak ikut manhaj pondok yang sebenar. Kalau dia sebut pondok, kita kena bagi tahu bahawa itu bukan pondok yang dimaksud dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Pondok jelas Ahli Sunnah wal Jamaah. Ustaz, Wahabi pun Ahli Sunnah wal Jamaah? Ini jelas. Kami dari pondok dari dulu pegang bahawa Wahabi tidak pernah termasuk daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kecuali bila membahas seorang personil, seorang individu, itu tergantunglah. Kerana dia memiliki pemikiran, dia memiliki pendapat. Kadang-kadang dia masih Ahli Sunnah wal Jamaah, cuma dia merasa tolerance dengan kelompok Wahabi, itu bab lain. Itu adalah masalah peribadi. So kita kena faham. Gerakan kaum reformis yang mengusung isu-isu pembaharuan dan purifikasi membuat ulama-ulama yang berbasis pesantren melakukan konsolidasi untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai tradisional yang telah menjadi karakteristik kehidupan mereka. Ingat, nampak tak? Berarti Nahdlatul Ulama meletakkan tradisionalis sebagai kita punya jati diri. So hari ini kalau ada orang marah dengan tradisionalis, berarti dia marah dengan ulama, dia marah dengan pondok dan lain-lain. Maka kaum kami daripada keluarga pondok
Tak kisahlah pondok yang ada di Malaysia ini, yang ada di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Johor, di Kuala Lumpur ke, hatta sampai ke Indonesia, di Sumatera ke lain-lain, kita jelas yang namanya pondok adalah tradisionalis. Okey, tradisionalis masih ada. Masih tetap kena pegang. Dan ini adalah kita. So Naam, kena faham, warga Naam, bila antum semua mengikuti Nahdlatul Ulama, tujuan dia apa? Adalah menegakkan tradisionalisme di dalam pondok-pondok. Berarti Naam menolak memodernkan pondok. Memodernkan pondok maksud dia apa? Meninggalkan tradisionalis, bukan dari segi dah boleh pondok ni dah ada aircon, bukan. Itu bukan, tak ada kena-mengena tentang tradisional ke tidak tradisional. Maksud dia manhaj ilmu itu sendiri. Kitab Torah semua tu tidak boleh diganggu-gugat. Ini adalah tanda basis tradisional yang kita maksudkan. Gerakan ulama berbasis pesantren semakin kental dan nyata terlihat mulai membentuknya organisasi pendidikan dakwah seperti Nahdlatul Ulama, Tashwirul Afkar dan lain-lain. Puncaknya ialah tahun 1926 bila terjadi Komite Hijaz. Ini saya lompat. Okay, terus kemudian pada tanggal 31 Januari 1926, para ulama yang berbasis pesantren memutuskan untuk membentuk organisasi kemasyarakatan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersama Nahdlatul Ulama untuk bertujuan. Tulisan dia Nahdlatul Ulama, ejaan lama. Sebab itu sampai hari ini NU dipanggil NO. Itu bukan NU. Walaupun tulisan ulama sekarang guna U, tapi tetap orang-orang sebut kamu NO apa Muhammadiyah? NO. Bahasa dia tetap NO, bukan NU. Okey? Yang bertujuan untuk mengimbangi gerakan kaum reformis yang seringkali tidak memperhatikan tradisi-tradisi yang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. So kita punya tradition itu tetap kena diteruskan, diperjuangkan. Perjalanan waktu membawa Nahdlatul Ulama berinteraksi dengan organisasi lain ila akhirih. Ini sudah. Akhirnya muncul pertanyaan, apakah fikrah Nahdiyah sebenar? Okay. Ini yang kita nak bahas. Definisi. Nahdlatul Ulama memiliki metode berfikir seperti berikut. Yang dimaksud dengan fikrah Nahdiyah adalah kerangka berfikir yang didasarkan pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi landasan berfikir Nahdlatul Ulama, dipanggil dengan khittah Nahdiyah. Ini kembali ke khittah kan? Ini untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islah ummah. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah islah ummah. Islah ummah ni macam kita lah sekarang. Kita duk lawan kat Malaysia ni. Ahli Sunnah wal Jamaah ni apa? Wahabi ni ahli sunnah ke tak? Sampai ahli Wahabi ni boleh keluarkan pendapat-pendapat yang pelik-pelik, merusak tatanan umat Islam yang ada di Malaysia. Tujuan tujuan semua organisasi NGO yang saya bersama mereka, sama ada Islami, sama ada Naam, sama ada Sunni, maka tidak lain tidak bukan akan kembali tujuan dia islah umat, untuk membetulkan kembali umat dan memberi definisi yang betul terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya orang awam jangan tertipu. Yang namanya orang boleh macam-macam. Pada hari ini, Ahli Sunnah wal Jamaah ini dijaja oleh berbagai pihak sehingga merosakkan Ahli Sunnah wal Jamaah. So, manhaj fitrah Nahdlatul Ulama atau Nahdiyah, metode berfikir Nahdlatul Ulama, adalah dalam merespon persoalan baik yang berkenaan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama memiliki manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai berikut. 1. Dalam bidang akidah dan teologi, Nahdlatul Ulama mengikuti manhaj dan pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Jadi kalau enta mengaku enta ini Asy'ariyah, atau berarti enta Nahdlatul Ulama. Okey? Nahdlatul Ulama ini adalah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi dalam bab akidah. Dalam fiqh hukum Islam, Nahdlatul Ulama bermazhab secara qauli dan manhaji kepada salah satu mazhab al-arba'ah, iaitu salah satu daripada 4 mazhab, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini jelas. Berarti kami menerima Qarawiyin, Maliki, ini adalah Nahdlatul Ulama. Sebab itu ketika Nahdlatul Ulama dibina di Morocco, ulama-ulama di Morocco welcome Nahdlatul Ulama. Kenapa? Kerana mereka menerima. Mereka Asy'ariyah, mereka mazhab Maliki, mereka Ghazali. Ini contoh dia. Ketika di Al-Azhar, of course Al-Azhar boleh terima. Ini kena faham. Dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi meninggal tahun 297 dan Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijriah. Berarti akidah tasawuf kita mengikuti 2 ulama tersebut. Okey. Khasais atau ciri-ciri fikrah Nahdiyah atau Nahdlatul Ulama, fikrah tawasutiyah. Tawasut, pola fikir moderate lah bahasa Indonesia.
Artinya Nahdlatul Ulama sentiasa bersikap tawazun, seimbang dan i'tidal, moderate dalam menyikapi berbagai persoalan. Kita selalu moderate, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Nahdlatul Ulama tidak tafrid dan tidak juga ifrat atau dipanggil ekstrim. Jadi tak tafrid, okey, dan tidak ekstrim. La ifrat wala tafrid. Jadi kita tengah-tengah. Maksud dia apa? Hatta dalam berbagai bidang, perkhilafan yang terjadi dalam ulama sendiri kita menilainya dengan tawasud, moderate. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Oh, ada ulama ni mengkafirkan Ibnu Arabi. Kita kena ikut ulama ni kalau kita melawan ulama ni. Tak boleh macam tu. Kita kena tengah-tengah. Okey, ulama ni mengkafirkan. Ulama ni menganggap dia tu wali kutub dan tinggi-tinggi. Okey, ulama ni wali kutub dan lain-lain. So kita apa? Kita tengah-tengah. So mana yang baik kita ambil, yang mana kita rasa susah untuk kita terima, kita tak pakai, tapi bukan kita kafirkan dia. Nampak ni. So dia Syekh Akbar ke tak, dia apa ke tak, dalam Nahdlatul Ulama apa? Well, itu adalah kita panggil nisbi. Boleh terima, boleh tak terima. Kenapa kita nak gaduh? Kalau yang tak setuju, tak apa, kita boleh duduk, tak ada masalah. Tapi janganlah pula mencaci maki, memburuk-burukkan, mula trolling, mula buat troll-troll dan lain-lain. Itu dah bukan akhlak. Sebab dia akan melanggar ciri-ciri yang lain. Ciri yang kedua, bersikap tawazun, seimbang. Dan i'tidal, moderate, dalam menyikapi berbagai persoalan. Jadi seimbang. Jadi ada yang boleh terima, ada yang tak. Kita seimbang. Nahdlatul Ulama tidak tafrid gegabah dan tidak ifrat. Okey, ekstrim. Fakrah tasamuhiyah. Tasamuh, pola fikir toleran. Jadi ada toleransi. Artinya Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun akidah, cara fikir dan budayanya berbeza. Ini yang banyak orang salah faham. Dia ingat, dalam Nahdlatul Ulama ini apa? Berarti Wahabi ini kena bunuh lah. Siapa kata? Bila kita kata Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan berarti kita tak boleh duduk sama. Dengan yang bukan Islam pun Nahdlatul Ulama boleh duduk sama. Maksud boleh duduk sama macam mana? Muslim ke ghairul Muslim, kita boleh duduk sama, beli jual beli. Kita ada yang kita panggil ta'ayush. Ini toleransi. Apatah lagi sesama syahadah seperti golongan Wahabi. Mereka Muslim, mereka bersyahadah. Boleh tak kita duduk sama? Kenapa tak boleh? Kita duduk sama, kita makan sama, kita berbincang sama, tak ada masalah sama sekali. Cuma saya tegaslah dalam bab akidah, saya Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya menolak Wahabi termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu sahaja. Boleh tak makan sama? Tak ada masalah. Ini yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama. Syekh Ahmad Mamdouh pun sebut yang sama daripada Al-Azhar Al-Syarif. Dia sebut perkara yang sama. So begitu juga yang lain. Hatta Syiah. Nahdlatul Ulama tak ada masalah untuk duduk sama. Tapi kita tegaslah. Bagi kami, Syiah ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kita tegas. Ini. Jadi jangan salah faham ketika, kalaulah contoh dia suatu saat, Ustaz Fiu Faiz diundang ke dalam conference yang mana di situ ada Syiah. Ustaz Faiz dah juga dituduh Syiah. Tak boleh lah. Dia hanya hadir, dia diundang sebagai kawan, duduk. Tak ada masalah. Kita takrib, iaitu ta'awun bersama-sama dalam hal yang kita sepakati. Contohnya masalah Quds. Sama ada Syiah atau Wahabi, kita bersama dalam membela Quds. Tapi dalam bab yang tidak boleh bersama, kita tegas. Contohnya apa? Bab akidah, tegas. Kita tegas. Bab sabbul sahabah. Kita tegas. Nahdlatul Ulama tegas. Hatta membela Muawiyah pun kita tegas. Jangan sampai mengkafirkan Muawiyah. Itu kita tegas. Okey. Lalu, tapi perbezaan ini, iaitu kita tidak menyebabkan kita bermusuh. Kita boleh duduk sama. Yang keempat, fikrah islahiyah. Pola fikir reform. Jadi melakukan, artinya Nahdlatul Ulama sentiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Iaitu apa? Al-islah ila ma huwal aslah. Kita memperbaik. Cuba rawat umat ni. Bukan disconstruct. Maksudnya meruntuhkan suatu umat. Bukan. Kita mencuba untuk islahkan. Okey. Fikrah tatawuriyah. Cuba untuk ada pemikiran yang dinamik. Tatawuriyah berarti dinamik. Maksudnya boleh berkembang. Open-minded. Artinya Nahdlatul Ulama sentiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Jadi kita selalu kontekstual. Bukan literal. Jadi literal apa? Jumud dengan teks. Itu sahaja. Kita konteks. Jadi apa yang boleh kita bincang sesuai dengan ranah fiqhiyah. Tapi ada yang jelas-jelas melanggar fikih. Melanggar konstruk fikih itu sendiri. Ini bukan
Tatawur ini bukan tidak menerima tatawur, ini sudah melanggar syariat, mana boleh kita terima. Ini kita kena tegas. Dalam Nahdlatul Ulama, saya bincang, saya contoh dia, masalah vaksin. Nahdlatul Ulama menerima vaksin. Oh ustaz, tapi dia datang daripada bahan yang najis, daripada babi. Kita menerima, ada dalam mazhab Hanafi menerima yang namanya istihalah. So dalam fatwa Nahdlatul Ulama menerima vaksin. Siapa kata menolak? Menerima walaupun datang daripada babi. Kita kata kita dah melakukan istihalah, tentunya dengan syarat-syarat yang tertentu. Merujuk kepada hasil bahasa masail tahun 1999 di Lirboyo. Misalan dia tu. Jadi ini saya bagi contoh. Jadi kita bukan jumud. Tapi of course ada beberapa perkara moden yang terjadi yang mana Nahdlatul Ulama terpaksa letak kakinya, iaitu terpaksa kata tegas ini tak boleh diterima. Okey. Lalu fikrah manhajiyah. Mesti ada manhaj yang jelas. Kita ada manhaj yang jelas. Artinya Nahdlatul Ulama sentiasa menggunakan kerangka berfikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi kita ada manhaj kita. Kita bukan sembrono. Okey. So dah jelas. Ini adalah beberapa ketetapan tentang siapakah Nahdlatul Ulama dari segi jati diri dia. Lalu selanjutnya dibahas tentang apa? Pola hukum, iaitu dipanggil macam mana nak istinbat hukum di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi yang tadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buka dalam kitab bahasa Arab, kalau tak erti bahasa Indonesia boleh buka dalam bahasa Arab, nama dia Al-Hujjaj Al-Qat'iyah fi Sihhatil Mu'taqadat wal Amaliyati An-Nahdiyah. Dalam ni dia telah terjemahkan fikrah Nahdiyah tadi dalam bahasa Arab, so tuan-tuan boleh baca. So selanjutnya kita membahas tentang, jadi kalau macam tu ustaz, kenapa saya dengar bahawa Nahdlatul Ulama ni liberal di Indonesia? Jadi banyak orang menuduh Nahdlatul Ulama ni liberal. Jadi saya kena faham, tuan-tuan kena faham, Nahdlatul Ulama ini memiliki warga sebanyak 70 juta. Malaysia yang 30 juta ni sahaja pun dah berpecah-pecah. Berpecah-pecah macam mana ustaz? Yalah, dah ada banyak golongan, banyak agama, banyak gaya fikir. Dalam satu jamiah pun banyak pemikiran. So, apatah lagi Nahdlatul Ulama yang ada 70 juta. Jadi dalam 70 juta ni ada macam-macam. Dan Nahdlatul Ulama, dia dah sebut dia manhajiyah. Manhajiyah berarti dia ada metode cara fikir. So, dia bukan sembrono. Dan dalam Nahdlatul Ulama, mereka menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi di dalam berhukum, di dalam menentukan garis pemikiran, garis gerak kerja. Jadi dia ada Dewan Suriah, dia ada Mustasyar, dia ada Tanfiziah. Tanfiziah ni bergerak menjalankan. Surah ini yang menjadi dewan, kira parlimen dia lah. Mustasyar ni tempat dia orang rujuk ketika ada masalah. So kena faham. So itu Nahdlatul Ulama. Jadi kiai itu tidak berdiri sendiri. Dia bukan macam gerakan Golan yang ada di Turki yang dah dilarang, khidmat Golan kan. Yang mana tak tahu pemilihan dia macam mana, semuanya diam. Dia gerakan harakat sirriyah. Kalau bahasa waktu tu saya jumpa Profesor Martin van Brunissen, dia kata apa? Nah, NU tak boleh disamakan dengan Golan. Sebab apa? Golan ni semua benda rahsia. Tak ada, kita tak tahu. Nahdlatul Ulama jangankan tu. Nak tetapkan fatwa, nak tetapkan hukum hakam, ini pun demokrasi. Demokrasi dari segi apa? Iaitu dibuka transparent. Hujah tu transparent. Keputusan tu transparent. Debat tu transparent. Tengoklah, Indonesia sampai nak tetapkan awal bulan, sidang isbat live. Masuk TV nasional. Sehinggakan semua orang boleh dengar. Perdebatan ni nampak anak bulan ke, tak nampak anak bulan sebenarnya. Ketetapan ni berdasarkan hisap ke, berdasarkan nampak. Kalau yang nampak tu macam mana boleh nampak, nak tahu nampak dia macam mana. Tengok gambar dia, ada gambar ke tak ada gambar. Tak sempat nampak gambar. Kalau tak sempat nampak gambar, cuba terangkan macam mana. Sebab itu contohnya di Indonesia, saya bagi tahu, pada tahun 2006, ada suatu fitnah yang paling besar tentang hari raya. Waktu tu hari raya terjadi antara hari Selasa atau hari Rabu. Kan, hari Selasa atau hari Rabu. Iaitu pusat PBNU menentukan hari Rabu. Tapi ada daerah yang menentukan hari Selasa. Sebab apa hari Selasa? Kerana ada orang syahadah, dia kiai, dia syahadah, dia kata aku nampak anak bulan. Lepas nampak anak bulan macam mana? Akhirnya ada kiai-kiai yang tak faham, dia dengar, itu dah kata ni. Kiai itu kata dia syahadah, dia ikrar, dia nampak anak bulan, kita tetaplah nampak anak. Akhirnya Nahdlatul Ulama keluarkan buku ni. Pusat keluarkan buku ni dan saya termasuk yang hadir ketika dibahas di Lirboyo dan juga dibahas di tempat-tempat lain bersama ahli lajnah falakiyah.
Yang mana dalam ini dia keluarkan ditunjuk bukti kesalahan syahadah yang terjadi ketika di daerah waktu itu Cakung, Bangkalan. Kerana apa? Kerana syahadah mereka tidak sesuai kriteria. Anak bulan yang mereka klaim ternyata itu bukan anak bulan. Yang mereka klaim bukan anak bulan. Ciri-ciri dia pun dah melanggar hisab. Hisab yang banyak dah melanggar. So yang dia pakai apa? Hisab takribi, akhirnya ditolak. Saya bagi contoh. Ini sebab itu apa yang disebut dalam Nahdlatul Ulama, dia kena transparent. Sampai keluar buku ni, akhirnya membetulkan. Tapi of course lah, pertikaian tersebut masih berlaku sampai hari ini. Yang namanya transparent pun, yang namanya negara, manusia, semua ada kepala masing-masing. Maka apabila dituduh Nahdlatul Ulama sebagai liberal, saya kena tolak. Kenapa kena tolak? Nahdlatul Ulama ni besar. Jadi hanya olah satu orang yang duduk di dalam organisasi tersebut tidak boleh menghukum seluruh organisasi tersebut. Yang betul apa? Kita kena bersama-sama organisasi tersebut membetulkan kesalahfahaman orang terhadap organisasi tersebut dan membetulkan kesalahfahaman si fulan yang mungkin melakukan suatu perkara yang salah. Dan juga kena tabayun. Tabayun kena duduk sama-sama. Tak perlu masuk TV, tak perlu masuk rakaman, tak. Duduk je cakap dengan dia, Kiai, kenapa ini bahaya ni pemikiran dia, ni macam ni, kena sebut macam tu. Bukan malah memburuk-burukkan di luar. Ini Nahdlatul Ulama. Jadi kita transparent. Okay. So dalam menentukan Nahdlatul Ulama, bukti dia, kalau kita nak tuduh dia tu liberal ke tidak, kita kena rujuk kepada hasil bahsul masail. Kerana apa? Inilah keputusan yang diputuskan secara jama'i oleh kiai-kiai seluruh. Nahdlatul Ulama dia ada daerah ini akan mengutus kiai-kiai yang ditentukan, fraksi pondok semua ada. Sebab itu dalam keputusan itu jelas. Dan of course nanti kalau ada kiai, kalaulah ada ada budak, dia mengaku kiai, tiba-tiba baca kitab pun salah, dia akan ditendang keluar lah automatik. Tak perlulah dia tendang secara fizikal, tapi inti dia angkat tangan macam mana, moderator takkan bagi dia lah. Kenapa? Dia baca kitab pun dah salah, buat pun dah berhujah. Dalam hal ini, dia membuat kita menetapkan. Ini saya ingat lagi, waktu ini saya juga siapkan kertas kerja ni, iaitu sistem pengambilan keputusan hukum Islam dalam bahsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama. Penjelasan umum, dia jelaskan apa itu kitab. Kitab adalah kutub mazahib arba'ah, iaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu adalah tentang kitab. Reference kena jelas. Jadi Nahdlatul Ulama ni tak boleh nukil telah berkata dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikut pendapat Ibn Taymiyah. Tak boleh. Kitab karangan siapa? Tengok Saleh Al-Fauzan, Al-Utsaimin, Ibnu bin Baz dan lain-lain. Itu semua kitab bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kena tegas. Ini bukan reference dan tidak boleh jadi reference. Ini adalah perkara yang di Malaysia rugi. Kerana apa? Banyak yang masih tak kenal siapa Ahli Sunnah Jamaah. Ulama mana Ahli Sunnah Jamaah? Kalau duk kata Saleh Al-Fauzan, Utsaimin bin Baz ini Ahli Sunnah Jamaah, maka punahlah Malaysia ni. Ini kena jelas. Sebab itu saya rasa Malaysia kena terjemahkan atau rumikan senjata, saya lupa nama kitab dia, senjata syariat. Itu kena transliterasikan ke dalam bahasa Melayu. Ni tugas Ustaz Faiz ni. Tanfiziah kena bina suatu lembaga untuk rumikan balik kitab tersebut dengan ilmiah dan beri reference tahqiq, cetak di bawah Na'am. Ini adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kena jelaskan. Inilah Na'am. Inilah yang dipanggil dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. So reference. Lepas tu dia sebut tentang qauli, iaitu adalah mazhab arba'ah. Ini saya tak payah sebutlah. Qawaid usuliyah, ini semua saya akan syarahkan bila saya baca. Jadi sistem pengambilan keputusan hukum Islam. Kerangka analisa masalah. Pertama, dalam memecahkan dan merespon masalah, maka bahsul masail hendaklah mempergunakan kerangka pembahasan masalah antara lain sebagai berikut. Analisis masalah atau analisa masalah. Jadi kena tahu kenapa tasawur lah, dia panggil tasawur masalah. Kenapa benda ni apa? Jadi contoh dia dalam isu COVID ni kita kena kaji, COVID ni virus ni macam mana penularan dia, macam mana efek dia. Ini kita kena panggil ahlul khibrah. Kalau kami dulu di Nahdlatul Ulama tu dalam bahasa masail kita akan panggil doktor. Waktu pembahasan Islamic banking kita akan panggil pakar Islamic banking. Termasuk yang pernah saya hadir adalah Syafiq Antonio. Dia kan ketua kononnya tokoh besar Islamic banking yang ada di Indonesia,
tu dipanggil di sidang tu, bukan di sidang, jadi kita tanyalah soalan-soalan tu apa ni, dan supaya kita boleh tasawur dan kita menetapkan hukum. Ini contohnya. Lepas tu jadi ada beberapa faktor yang kita kena tahu, iaitu ada ekonomi, politik, budaya, sosial dan lainnya. Semua kita bahas. Lepas tu menganalisis dampak. Dampak ni maksud dia apa efek yang akan terjadi, positif ke negatif, yang ditimbulkan oleh suatu kasus, satu kes yang dicari hukumnya. Ditinjau dari berbagai aspek antara lain sosial, aspek sosial ekonomi, budaya, politik dan lainnya. Lepas tu analisis hukum. Jadi apakah dampak, apakah efek daripada bahsu masail tentang suatu kasus, suatu kes tersebut setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang. Di samping mempertimbangkan hukum Islam, juga mempertimbangkan hukum yuridis formal, iaitu secara status hukum ahkam khamsah, iaitu hukum taklifi tadi, dan juga yang kedua adalah tentang dasar ajaran, apakah ini sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu apakah efek dia dengan hukum positif, iaitu tentang hukum negara, enactment yang ada dan lainnya. Kerana kita kena faham, Indonesia dia tak ada macam kita. Kita ada jabatan mufti, mereka tidak ada. So Ustaz, kenapa kita perlu ada? Di Malaysia kita ada jabatan mufti. Seperti saya kata, Nahdlatul Ulama bukan bertugas untuk mengeluarkan fatwa. Bukan, itu bukan tugas kita. Dan Nahdlatul Ulama even di Indonesia dah sebut bahawa keputusan ini bahsul masail bukan fatwa. Bahsul masail adalah naqlur rawin, memindahkan pendapat sahaja untuk dipertimbangkan di peringkat yang lebih tinggi. Itu maksud dia. Cuma beza dia di Indonesia, kerana dia tidak ada jabatan mufti, maka masyarakat memerlukan jawapan, dan jawapan tersebut diambil daripada tokoh-tokoh, iaitu kiai-kiai dan ulama-ulama di daerah tersebut. Maka Nahdlatul Ulama lah menjadi tempat di mana ulama-ulama kiai-kiai tersebut duduk untuk membahas. Maka ibaratnya kita di Malaysia, sebelum tertubuhnya UMNO, sebelum tertubuhnya PAS, ulama-ulama inilah yang bersama-sama duduk bersama, yang mana mereka memberi suatu pandangan dan aspirasi mereka sehingga terwujudlah suatu parti, terwujudlah suatu gerakan, terwujudlah suatu perkara atas daripada aspirasi para ulama-ulama, tuan guru-tuan guru pondok. Itu maksud dia. Maka NAM juga pada hari ini, ingat, bertugas kita bukan berfatwa, tapi kita ingin memberi pendapat sesuai dengan ilmu yang kita dapat di pondok-pondok kita. Inilah pendapat yang kita kaji di pondok kita. Dan ini tolong dilihat, tolong ditengok, tolong dibaca, dan apakah sesuai atau tidak keputusan tersebut dengan yang layak untuk difatwakan. Contoh dia, untuk pertimbangan kita panggil. Kerana siapa tahu ketika nak bahas tersebut, mufti tak hadir, yang datang hanya budak-budak daripada R&D contoh dia, yang mana budak tu pun baru lulus dari Jordan, baru lulus dari Madinah, masuk duduk, baca kitab pun salah-salah, salah faham, lepas tu buat kertas kerja nampak cantik, tulisan pun cantik, font pun cantik, oh ini betul, ni betul. Kadang-kadang ada yang tak sempat nak rujuk, lalu akhirnya ada yang sign, keluar dan diumumkan masuk internet, habis viral. Padahal isi dia betul ke tak betul? Mungkin tak betul. Sebab itu tak boleh. Jadi kena bezakan irsyadul fatwa dengan fatwa. Kalau fatwa dia kena melalui proses, ada AJK fatwa, dia kena baca kertas kerja, dia kena meneliti. Semua tu kena perlu diperhatikan. Dan pada waktu yang sama, ada aspirasi daripada NGO, NAAM dan lain-lain untuk memberi pendapat. Why don't? Kenapa tak boleh? Kenapa ni? Cuba boleh tak tolong mempertimbangkan ini supaya siapa tahu dengan pertimbangan ini memiliki kebijakan yang baru. Ini atau mungkin boleh sebelum kita keluarkan hukum, kita tahu semua pendapat, dapat meletakkan hukum. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Nak letak suatu hukum, dia kena tengok semua pendapat dari semua organisasi. Jadi saya pernah ikut hadir Majlis Ulama Indonesia, liberal ada, feminis ada, semua ada ni. Muhabi ada, Syiah ada, Ahli Sunnah ada, semua ada. Semua duduk dan semua membahas keputusan. Yang liberal kata, tak payah, haramkan je, tak perlu. Jadi kesian perempuan ni. Itu je. Hujah dia mana? Tak payah hujah. Ini demi hak kami. Dia macam tu sahaja. Itu boleh. Bukan boleh. Itu terjadi. Of course lah benda tu kita di Malaysia tak terjadi. Kita kena ilmiah, kena ada dasar hukum, kita kena bawa kertas kerja dan lain. Tapi kerana itu kita memerlukan harakah fikriyah, dan dengan harakah ilmiah ni kena ada. So prosedur menjawab. Maka keputusan bahsu masail di lingkungan Nahdlatul Ulama dibuat dalam rangka bermazhab kepada salah satu mazhab 4 yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara kauli. Oleh kerana itu, prosedur penjawapan
masalah disusun dalam urutan sebagai berikut. Jadi dia ada prosedur dia. Pertama, dalam kasus ketika jawapan masih boleh atau bisa dicukupi oleh ibarat daripada kitab kutub mazahil arba'ah. Bila jawapan ada direct dalam kitab-kitab turas 4 mazhab dan di sana terdapat hanya satu pendapat dari kutub mazhab arba'ah, maka dipakailah pendapat tersebut. Kalau dah ada dia sebut, pakai tu. Contoh dia apa? Hukum ini adalah tak sah, maka ini yang dipakai. 4 mazhab sepakat tak sah. Ini je ada satu kau. Ini yang kita pakai. Dah tak boleh pakai yang lain. Itu cara dia yang pertama. Dalam kasus ketika jawapan bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat. Maksud dia ada khilaf di kalangan ulama, okay, maka dilakukan takrir jama'i, penetapan secara kolektif. Maksud kolektif ni banyak orang melakukan penetapan untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut. A. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahah atau yang lebih kuat. Kita melihat dari segi dalil atau paling maslahah, paling akrab ilal waqi', akrab ilal masalah yang terjadilah. Contoh dia. Ini keputusan satu ulama yang saya ikut membaca dan memberi pertimbangan melalui WhatsApp lah, tentang apakah jenazah COVID ini ketika doktor kata tak boleh mandikan. Kerana bila mandikan, maka virus tu akan kena kepada orang yang memandikan itulah. Ini isu dia. Doktor kata tak boleh mandikan. So apa cara dia? Maka kita buka dalam kitab. Dan ternyata kitab dah sebut, kalau takut untuk memandikan tersebut, ada khauf sahaja, maka cukup dikafani, kan? Dikafani dan ditayamum. Ditayamumkan baru dikafankan. Ketika tidak boleh nak tayamum pun tak boleh sebab tayamum kena pegang, dia kata, tu pun takut virus, maka keputusan dia apa? Maka cukup dikafankan, lepas tu disolati. Lepas disolati, ditanam. Dan ini yang ditetapkan. Contoh dia. Dan ini memang dah ada dalam kitab. So kita kena ikut prosedur dalam kitab. Boleh tak Ustaz saya nak buat ijtihad baru yang lain? Tak boleh lah. Dah kitab kata macam tu kita ikut. Dan apa masalah dia? Masalah dia memang bahaya kalau kita kita mandikan bahaya. Kalau kita tayamum bahaya. Dah tak payah tayamum, tak payah mandikan. Balut, tanam. Balut, solat, tanam. Itu contoh dia. Okay. Lalu, okay. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat atau yang lebih kuat. Lepas tu B, kasus dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan keputusan muktamar. Jadi ke-1. Jadi kerana Nahdlatul Ulama mengakui. Nahdlatul Ulama ni besar. Ada Nahdlatul Ulama di Afghanistan. Ada Nahdlatul Ulama di Morocco. So Nahdlatul Ulama di Morocco mazhab Maliki lah. Nahdlatul Ulama di Afghanistan mazhab dia tak tahu Hanafi lah. Misalan dia. So di Indonesia kerana dia orang Syafi'i dan di Malaysia kerana Malaysia Syafi'i, maka Syafi'i. So kena ikut pada ketetapan pertama, pendapat yang disepakati oleh Syaikhan, iaitu Imam Nawawi dan Rafi'i. Lepas tu pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi, lepas tu pendapat yang dipegang oleh Imam Rafi'i, lepas tu pendapat yang didukung oleh majoriti ulama, mayoritas ulama, dan yang kelima pendapat ulama yang paling aklam. Contoh dia kan ada khilaf Imam Baina Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Ulama Hijaz kata Ibnu Hajar yang dipegang. Kerana apa? Ibnu Hajar ni kalau tengok ulasan dia nampak lebih aklam, lebih terpandai. Contoh dia. Lepas tu pendapat ulama yang paling aurak. Yang lebih aurak. Contoh dia apa? Ini ulama ni jelas membawa bayan bahawa Ibnu Arabi ni kafir. Ni macam mana kena pilih ni? Tapi apa yang paling ulama paling aurak adalah ada mutakfir, usukut. Ini kan lebih aurak. Kalau tersalah, kalau dia tak kata macam tu atau pendapat yang dikata ini jelas-jelas kafir tapi hakikatnya itu bukan yang dimaksud kerana bahasa dia bahasa tasawuf berbeza dengan bahasa fiqh, berbeza dengan bahasa mutakalimin. Ini macam mana? Kita ambil al-ihtiyat, iaitu apa? Kita tawakuf. Ini ihtiyat tawakuf. Ini yang dipilih. Contoh dia. So ini banyak orang yang tak faham perkara ni. So kena faham. So lepas tu C, untuk mazhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan menurut mazhab yang bersangkutan. So kena ikutlah prosedur. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul masail bin nadhairiha. Jadi ilhaq ni apa? Dia bukan kias, dia ilhaq. Iaitu secara jama'i lah. Ilhaqul masail ni macam mana? Ilhaq ini adalah menyamakan suatu hukum, satu kes masalah yang serupa telah dijawab oleh kitab. Menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi. Jadi contoh dia, ada satu kitab mengatakan, dalam kitab-kitab fikih memberi contoh.
Contoh dia apa senang ni? Masalah vaksin lah, ilhaq. Contoh kitab adalah tentang menjadikan suatu zat yang najis dengan meletakkan garam, akhirnya dia berubah. Diilhaqkan dengan apa? Vaksin. Vaksin ni apa? Ada suatu enzim babi diolah, diletak supaya dia berubah. Ini yang dimaksud dengan ilhaq. Dalam kasus yang tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa atau boleh dilakukan istimbat jama'i dengan prosedur bermadhab secara manhaji oleh para ahlinya, iaitu dengan mempraktikkan kawaid usuliyah oleh para ahlinya. Berarti, Ustaz, saya nak pakai Al-Quran Sunnah terus, atau saya nak pakai usul fiqh atau qaidul fiqh, bukan tak boleh, boleh. Tapi syarat dia kena ada kesepakatan jama'i. Jadi ulama semua kumpul dan menggunakan kawaid-kawaid itu dalam berijtihad. Bila kita nak pakai al-khuruj minal khilaf mustahab. Bila kita nak pakai kawaid tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Bila kita nak pakai, itu boleh. Sebab apa? Contohnya isu tu ilhaq tak jumpa. Atau ada tapi ni tak boleh nak pakai, memang susah Ustaz. Okey, boleh kita nak pakai kawaid ni. Tapi syarat dia apa? Kita kena kumpulkan ulama, iaitu dalam bahasa masail itu, pastikan ulama itu majoriti. So baru boleh. Dan benda tu transparent, jelas. Tasawur dia jelas, apa dia jelas. Jangan kita pakai darurat, padahal perkara tu bukan darurat. Jadi waktu itu perdebatan tu muncul. Ini bukan 7-8 orang. Dalam bahasa masail ni 200 orang, 300 orang. Penuh macam parlimen. Memang macam parlimen. Kami bahas ni bukan 1 hari, bukan 2 jam dah habis. 2 jam dah habis pembentangan, selesai. Tak. Kami bahas ni, kalau di Indonesia 3 hari, 2 hari. Biasanya 2 hari, 2 malam. Dan kami bahas ni 1 kali jilsah tu 3 jam. Satu masalah tu boleh jadi 3 jam sahaja. Mendengarkan semua ibarat, mempertimbangkan perdebatan. Dan semua itu transparent, dirakam. Boleh ada rakam lagi. Saya pernah basuh masail di Pondok Mantenan, Dr. Lokman Lubuk Tapah hantar kamera ke Dr. Nik Roskiman untuk dirakam. Saya ingat lagi tu. Akhirnya dia rakam waktu basuh masail. Waktu tu membahas tentang tahdidus sinin lizawaj. Membataskan umur untuk kahwin. Tu ingat lagi. Ini nak lawan ni lah isu kahwin bawah umur. Itu ingat lagi. So kita open. Jadi akhirnya hujah tu perlu dilihat. Tentunya bila dia keluarkan kawaid usuliyah, dia kena rujuk kepada kitab furu' pula. Kitab kawaid fiqh. Biar tasawur masalah tu sama. Jangan nanti pakai kawaid tapi kawaid tu tak dapat diterapkan. Kerana apa? Furu' dia tak sesuai dengan usul dia. Kaedah dia tak sesuai untuk diterapkan pada kes yang lain. Ini tak boleh. Okey. Jadi contoh yang saya sanang banyak orang salah di Malaysia ni, al-khuruj minal khilaf mustahab. Okey, saya bagi contoh. Ada ke masalah istighasah dimasukkan kaedah ini? Ini salah. Istighasah dalam mazhab Syafi'i jelas. Imam Ramli dah berfatwa bahawa hukumnya mustahab. Mustahab ni apa? Sunnah. Tiba-tiba ada orang khuruj minal khilaf mustahab. Kerana Muhammad bin Abdul Wahab dia kata istighasah ini adalah syirik. Sedangkan mazhab Syafi'i kata sunnah. Lepas tu apa? Kita tak payah buat lagi, bagus. Lebih selamat. Itu tak betul lah. Kerana apa? Ini adalah menggunakan kaedah yang salah. Boleh buka dalam fawaid makiyah, fawaid madaniyah, tak ingat. Tapi ada lagi satu kitab, nanti saya keluarkan. Minah Husaniyah atau something dalam kitab. Itu dia dah bahas. Salah guna kaedah tersebut. Okey. Lalu dia sebut di sini. Hierarki dan sifat keputusan basuh masail. Seluruh keputusan basuh masail di lingkungan Nahdlatul Ulama yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya, mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan. Okey. Suatu keputusan basuh masail di lingkungan Nahdlatul Ulama dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar Syuriah Nahdlatul Ulama. Jadi dia akan bila kuat apabila Dewan Syuriah yang memutuskan, tanpa harus menunggu munas alim ulama maupun muktamar. Dewan Syura tu menentukan. Sebab itu Dewan Syura tu ulama sahaja. Tanfiziah ni tak payah ulama untuk apa? Dia gerak kerja, dia buat kerja. Dia macam eksekutif. So Syura ni dia macam parlimen. Faham? Parlimen. So ini yang menentukan. Sifat keputusan dalam basuh masail tingkat munas dan muktamar adalah mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya atau diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.
muktamar sebagai forum tertinggi di Nahdlatul Ulama, maka muktamar dapat mengukuhkan dan menganulir hasil munas. Jadi kalau ada munas hukum macam ni, dan muktamar berbeza pendapat, dia akan bantai. Saya bagi contoh isu yoga. Jadi waktu itu yoga memutuskan harus, boleh. Tapi bila naik muktamar, jadi haram. Sebab apa? Menemukan ibarat yang lebih besar. Kerana apa? Kalau yoga yang dimaksudkan adalah yoga yang memang disertai dengan ritual dan lain-lain, jelas diharamkan. Itu saya ingat lagi. Pembahasan tersebut dibatalkan. Jadi dibatalkan keputusan yang ada di bawah. Dan saya ikut keputusan di bawah. Kerana pembahasan dia sama je. Cuma isu dia waktu itu pembahasan dia yoga yang ada di Celebrity Fitness. Itu contoh dia. Akhirnya dibatalkan. Saya bagi contoh. Okay, lepas tu kerangka analisa tindakan peran dan pengawasan efektif sitas hasil basuh masail, apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari basuh masail, siapa yang akan melakukan, bagaimana, kapan, bila dan di mana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana cara sosialisasi mekanisme penetapan agar semua berjalan sesuai dengan keputusan, maka perlu memperhatikan aspek-aspek berikut ini. Aspek politik, budaya, itu semua nantilah. Okey. Lepas tu catatan, rekomendasi, okeylah. Lepas tu akhirnya diputuskan, dia disebut, okey. Lalu itu adalah tentang basuh masail dan nanti, ini yang saya ikut, tentang mengimplementasi sistem pengambilan keputusan hukum Islam. Jadi ada ulama protes waktu itu, saya ingat lagi. Setelah itu ulama protes. Ulama protes, akhirnya diputuskan Muqaddimah Musyawarah Alim Ulama tentang implementasi. Macam nak implementkan tentang takrir. Takrir jama'i, definisi. Takrir jama'i adalah upaya kolektif untuk menetapkan penelitian terhadap satu di antara beberapa pendapat. Prosedur mengidentifikasi pendapat-pendapat ulama tentang suatu masalah yang dibahas. Memilih pendapat yang unggul dalam kriteria sebagai berikut. Pendapat yang paling kuat adalah dalilnya. Pendapat yang paling maslahah, pendapat yang jumhur, pendapat yang paling awrak, paling awrak. Ni dah sebutlah. Lepas tu dari segi mazahib, ini yang tak adalah, yang saya ingat kita bahas. Pertama, kita kena tahu ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Sedangkan Syafi'i dia dah uraikan secara detail. Lepas tu ilhaq, lepas tu mazhab Hanbali, lepas tu ilhaq. Ilhaq dia prosedur dia kena faham satu masalah dulu, baru dia cari ibarat untuk diilhaqkan dalam kitab-kitab turas. Okey. Lepas tu istinbat jama'i. Istinbat jama'i kena ada apa? Pertama kena memahami secara benar tentang suatu masalah, tasawur masalah, lepas tu mencari dalil, lepas tu menerapkan dalil, kaifiah istidlal dibandingkan dengan hukum, barulah akhirnya boleh ijtihad meletakkan suatu hukum bagi suatu masalah. Itu istinbat jama'i. Barulah kita masuk the next one. Ini yang saya juga hadir, tentang orang pun mula berdebat. Ustaz, apakah kutub muktabarah? Apakah kutub muktabarah? Ini. Apakah kutub muktabarah? Muqaddimah. Sejak Basuh Masail tahun 1984 di Situ Bondo, kriteria Al-Kutub Al-Muktabarah dipermasalahkan dan dibahas. Kemudian dimandatkan kepada PBNU, iaitu Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, untuk ditetapkan kriteria. Sehingga kitab-kitab yang menjadi rujukan Nahdlatul Ulama jelas. Sebab ada ke bawa Saleh Fauzan Al-Fauzan jadi rujukan? Ada ke bawa Usaimin jadi rujukan? Waktu itu memang kami panas. So tak boleh kena jelas. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 di Boyolali, kiai saya paling marah waktu itu. Hal yang sama juga dimandatkan kembali kepada PBNU. Oleh kerana itu, Musyawarah Nasional Alim Ulama NU, Munas, tahun 2006 memandang perlu untuk membahas dan menetapkan kriteria Al-Kutub Al-Muktabarah. Saya ada dalam bahasa saya. Definisi. Yang dimaksud dengan kutub muktabarah adalah kitab-kitab dari mazhab arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dan kitab-kitab lain yang memenuhi kriteria fiqrah Nahdiyah. Jadi, itu adalah definisi. Kriteria dia macam mana nak tentukan? Kemuktabaran suatu kitab didasarkan atas satu, penulis, mu'alif dia. Kita kena tengok. Antara lain memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, dia kena sunni. Kedua, dia kena warak. Ketiga, dia kena alim. Jadi kalaulah tiba-tiba ada orang sunni, dia warak, tapi dia tak ada ilmu, baca kitab tak reti apa, tak reti, apakah kaul dia boleh dimuktabarahkan? Tak boleh lah. Kena tolak lah. Sebab itu dalam Basuh Masail, hatta tulisan bahasa Indonesia kita tak pakai. Semua bahasa Arab.
Bahasa Jawa pun kita tak pakai kecuali dalam bab tasawur masalah atau nak iktibar. Ulama ini, contoh dia Kiai Haji Saleh Darat pernah berpendapat seperti ini, itu boleh. Tapi Kiai Saleh Darat ni alim kabir, ya kita tahu alim. Kalau boleh reference tu tetap dalam bahasa Arab. Itu cerita di Indonesia. Kena faham. Bukan berarti kita tak iktiraf kitab Jawi, bukan. Kerana kitab Jawi tidak dikenal oleh ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, itu je. Tapi iktibar, kita iktibar. Contoh dia apa? Khatib Minangkabau tulis dalam bahasa Arab, dijadikan rujukan. Kiai Haji Asy'ari tulis dalam bahasa Arab, dijadikan rujukan. Ini kena faham. Okay. Lepas tu isi kitab, baik pendapat kaulnya sendiri maupun kutipan, makulat, jika pendapatnya sendiri tolak ukurnya adalah argumentasi dan manhajnya yang digunakan. So kita kena tengok apa argumen dia. Sebab itu pendapat orang-orang kat Malaysia kadang yang duk mengajar, yang mengarut-ngarut, bawa apa hakikat lah apalah. Simple je, kalau di Nahdlatul Ulama, nak tahu dia ni kiai ke tak kiai, kita bagi dia kitab Arab suruh dia baca. Tak reti, get out. Itu je. Nak tahu dia Wahabi ke tak Wahabi, dia pandai baca kitab Ustaz dari Madinah. Itu simple je, kita tanya ahli sunnah ni, apa Wahabi ni ahli sunnah ke tak ahli sunnah. Kalau dia kata Wahabi ni keluar dari ahli sunnah jamaah, marhaban. Tapi dia berlakon je Ustaz. Bila di dalam mesyuarat, kalau dia bawa kitab-kitab Al-Wahabi, kita tendanglah dia. Sama juga. Senang je. Tu je. Tapi tak susah-susah. Kita jelas. Istimbat kita jelas. Okay. Lepas tu yang kedua, jika berupa kutipan, maka tolak ukurnya adalah sihhatun naqli. Validity. Kutipan dia kena valid. Sebab itu dulu memang kita kena musibah. Tahun-tahun ni lah. Tahun 2000, saya 2001, 2002, 2003, 2004 tu, musibah dengan Maktabah Syamilah. Sebab itu kita kena membahas kutub muktabarah. Sehingga kan, tahulah Indonesia tak banyak kitab luar masuk. So bila Maktabah Syamilah datang, Masya Allah, ada je budak boleh, ada ahli bahasa masail, saya ingat lagi. Dalam kitab Al-Fatawa Asy-Syabakiyah. Fatwa Syabakiyah. Fatwa web. Boleh jadikan rujukan. Memang waktu tu kita tolak lah. Islam web semua tu bukan rujukan. Siap ada Multaqa, archive Multaqa, itu bukan rujukan, kena tolak. So bila ada Syamilah, sejak itu Nahdlatul Ulama mengeluarkan banyak duit dia untuk mengumpulkan kitab-kitab daripada Mesir, daripada negara-negara yang muktabar, kita letak di pondok-pondok yang besar agar supaya bila Basul Masail mereka mendapat rujukan yang primer. Dan Nahdlatul Ulama siap menulis menghantar mendakwa Darul Kutub Al-Ilmiyah kerana mencuri kitab Sirajul Talibin. Sirajul Talibin karangan Kiai Haji Ihsan Jampes, dia kata Ahmad Zaini Dahlan. Itu kita tolak dan kita saman waktu itu. Saman di Darul Kutub Ilmiah. Jadi dia kena jelas. Okey. Dan yang ketiga, pengakuan dari komunitas mazhabnya. Contoh dia apa? Ada pendapat yang memang dalam mazhab itu mengakui fulan itu adalah alim dan muktabar. Contohnya, Ustaz, Ahmad Zaini Dahlan ni boleh pakai ke? Dia di kalangan mazhab Syafi'i, dia mufti Syafi'i. Hatta hari ni kalau ada orang datang dia kata Ahmad Zaini Dahlan ni sesat, memang nak kena. Dia guru kepada sekalian ulama Nusantara. Sebab itu kita kena tahu. Justru bila tanya, Ustaz, apakah Utsaimin ni diterima di kalangan ahli sunnah jemaah? Memang kita tolak. Itu je. Ni kena faham. Wahbah Zuhaili macam mana? Wahbah Zuhaili ni ahli sunnah jemaah, dia Asy'ariyah, dia Maturidiyah, dia masih golongan kita, dia memiliki manhaj yang sama. Tapi Ustaz, kenapa dia ada satu makalah dia memuji Muhammad Abdul Wahab? Kena faham, jangan jadi bodoh. Kita kena faham, iaitu antara tulisannya sebagai tamu yang diundang dalam program oleh golongan Wahabi dengan pendapat yang sebenar dia. Cuba buka fatwa-fatwa dia, cuba buka hukum-hukum dia. Adakah dia ikut Muhammad Abdul Wahab? Apakah dia kata bahawa ziarah kubur ni terus syirik? Apakah dia menolak yang namanya tawasul? Apakah dia menolak pembahagian bid'ah kepada 5? Tak. Ustaz ada kadang ditolak, ada kadang ni. Rujuk lagi yang lain. Ternyata dia ada 2-3 pendapat yang berbeza. Kenapa? Kerana jelas bahawa kadang-kadang tulisan yang dinisbahkan kepada dia bukan pendapat dia sebenar. So jadi cara yang terbaik kita jumpa langsung, kita tanya langsung. Beliau datang tahun 2010 ke Indonesia. Saya ingat lagi dalam Basul Masail, dalam Muktamar Nahdlatul Ulama, ulama tanya dengan dia terus. Kiai saya, Kiai Yasin Ashmuni misalnya, ni dia cerita kat saya, dia tanya terus. Dia Hanafi, dia jelas dia Hanafi mazhab. Tapi dia faqih 4 mazhab. So kita tengok hujah dia yang dia pakai. Dia menerima takwil.
dan lain-lain. Ustaz kenapa dia ambil kaul Ibn Taymiyah? Lah dalam Nahdlatul Ulama pun kalau isu fiqah, kita iktibar bahawa Ibn Taymiyah seorang mazhab daripada imam mazhab Hambali. So pendapat dia dalam mazhab fiqah Hambali, kita kena iktibar. Tapi bila dia dah yukhalif dalam masalah akidah dan lain-lain, kita tolak. Ini yang dimaksud. Boleh faham? So ini. So standard dia mazhab Hanafi dia dah sebut. Pertama Masail Usul ni boleh baca sendirilah. Dia sebut nama-nama kitab. Okey, Muhammad bin Hassan dan lain-lain disebut. Okey, ni boleh rujuk lah. Lepas tu dia buka secara detail kitab-kitab mazhab Syafi'i, kita dah tahulah. Ini kita kena buka mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia sebut Muwatta, Mudawanah ini, pendapat ini dia sebut semua lengkap. Boleh baca, tuan-tuan boleh baca. Lepas tu bila mazhab Syafi'i, dia sebut dalam mazhab Syafi'i dia apa rujukan dia. Kita boleh kitab At-Tahqiq, kitab Al-Majmu', kitab At-Tanqih, kitab Radah, lepas tu Minhajul Talibin, Fatawa, Syarah Muslim, Tanbih dan lain-lain. Lepas tu dipecah Zakaria Al-Ansari. Ini kita sebut ni hierarki dia sesuai dengan Ar-Rumus Al-Fiqhiyah atau Rumusul Fiqh. Kiai saya karang kitab nama dia As-Samratu Al-Hajiniyah. Kiai Sa'al Mahfuz. Saya ngajar kitab tu. Ada lagi satu kitab Ar-Rumus tu Kiai Zamroji yang bawa, tapi cuma baik dia banyak yang masalah sehingga kan saya tak berani nak guna kitab tersebut. Sebab tu saya pakai Samratul Hajiniyah. Ini boleh buka dalam kitab ini, dia lengkapkan manhaj. Maka akhirnya diputuskan hasil basuh masail. Dan basuh masail jangan ingat hukum hakam solat je, hukum hakam fiqah sahaja. Juga masalah konuniah undang-undang negara. Contoh dia sekarang kita di Malaysia nak bahas pondok-pondok ni diiktiraf atau tak diiktiraf. Kita nak buat pondok perdana lah, kita nak buat macam-macam pondok lah, pondok moden lah, pondok ni lah. Kita takkan boleh berjaya selagi pondok-pondok tradisional tidak bersatu untuk meminta kerajaan mengakui pondok-pondok ini sebagai salah satu tempat untuk menuntut ilmu secara akademik. Maksud dia apa? Sijil dia diperakui. Jadi di Indonesia dia jelas, dia tak semua orang kena ambil SPM dia, tak. Kerana apa? Mereka demokrasi. Jadi setiap organisasi Kristian pun dia nak ada pendidikan dia orang, dia nak ada pondok dia orang sendiri. So dia orang kena iktiraf. Jadi mereka meletakkan bahawa syarat pendidikan 9 tahun. Minimum dia ada sejarah pendidikan 9 tahun, dia dapat dibuktikan, maka dia dianggap telah selesai pendidikan 9 tahun. Sedangkan kita di Malaysia, kita perlukan apa? Pondok-pondok kena bersatu untuk pertama menetapkan silibus sama-sama. Silibus dia kena sama. Yang kedua, ahli turas lah, of course jaga turas. Tapi kena sama. Yang kedua, kita kena ada sistem ujian yang sama antara pondok-pondok semua. Turas. Jadi janganlah turas tu kita akidatul awam saja. Kena adil tinggi lah. Kitab fiqah tu minimum Fathul Mu'in. Kita dah ada usul fiqh tu, Jamul Jawamek ke, Lubul Usul lah minimum. Di pondok-pondok tu semua. Sehingga kan apa, bila dia ikut ujian aliyah tu, setaraf ilmu dia dah setaraf betul-betul atas daripada silibus Azhari. Setelah itu kalau ini semua dah rukun, kita bawa ke kerajaan, kita minta untuk mengiktiraf. Kerana apa? Pendidikan pondok ini lebih tua daripada pendidikan di Malaysia ini. Dia adalah pendidikan tertua di Malaysia ini. Okey, sekarang buka Q&A. Penat saya dah. Tak ada soalan? Okey, tak ada soalan, boleh tutup. Ulas sikit ya doktor. Nikah online terus terang, keputusan muzakarah itu bukan fatwa, itu keputusan muzakarah. Dia hanya jadi fatwa apabila telah diputuskan oleh negeri, kerana negeri yang berhak menjadi fatwa. Kalau kami di negeri Perak, maka nikah online tidak dibahas dan tidak diiktiraf lagi. Itu contoh dia. So tergantung kepada negeri masing-masing masalah nikah online. Nahdlatul Ulama menolak nikah online itu boleh sah. Itu jelas lah. Dalam keputusan hasil basuh masail mereka. Dan saya tahun 2010 saya siap bikin ibarat waktu tu sebelum kiai-kiai berangkat waktu tu. Termasuk membahas tentang nikah online. Itu masalah dia. Okay. So tergantung pada negeri. Okay. Piu Faiz.
Lepas tu menteri itu tak ada, saya tak komen lah. Fatwa-fatwa ulama boleh dinukil dan dibahas semula dalam Bahasul Masail tak Ustaz? Of course. Contoh dia fatwa Yusuf Qardawi tentang penetapan awal bulan yang beriktimat kepada hisab. Lalu dia masuk dalam Conference Istanbul kalau tak salah. Dan nanti dibahas dari Mabims. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama juga membahas dan mempertikaikan kerana apa keputusan Yusuf Qardawi dalam banyak hal dilihat pleset atau tergelincir. Ini contoh dia. So kita tegas Nahdlatul Ulama, apakah rujukan Yusuf Qardawi boleh dipakai? Kebanyakannya tak dipakai. Fatwa Yusuf Qardawi tak semua dipakai. Bukan tak semua dipakai. Kebanyakan tak dipakai. Ditolak kerana banyak yang melanggar mazhab. Tapi ada tak yang dipakai? Ada yang dipakai. Dengan syarat ketika dia tidak melanggar mazhab. Contoh dia isu vaksin. Dalam bab ini tak ada masalah. Kerana apa? Kerana dalam mazhab memang ada. Lepas tu kalau khilaf di kalangan mazhab, ambil yang paling arjah, kita simple je. Kita di Nusantara tidak sama waduk dia dengan Yusuf Qardawi yang duduk dekat sana. So ditolak. Itu jelas. Dan kita kena tahu. Bukti dia hari ini kita ada Syekh Abdullah bin Bayah. Syekh Abdullah bin Bayah, dia bergaduh dengan Syekh Yusuf Qardawi. Akhirnya dia keluar, dia membentuk Ta'zizus Salam. Dan dia membuat gerakan dia sendiri. Dan dia Syekh Abdullah bin Bayah ni sebenarnya pendapat dia lebih banyak yang kontroversial. Saya sebut. Tapi beza dia apa? Saya duduk sendiri dan mengaji dengan Syekh Abdullah bin Bayah, dia lebih ilmiah. Dan saya lihat bagaimana ketika dia fatwa dan dia membahas benda yang lebih kritikal. Contoh dia masalah fikir aqliyat. Tapi dia sebut kat saya, janganlah kau ambil pendapat fikir aqliyat ni kau laksanakan dekat negeri kau. Tak betul lah. Ini untuk minoriti. Tapi ada beberapa isu dalam fikir aqliyat ini yang perlu dipertimbangkan untuk di negara kita. So itu je lah. So tak ada masalah. Itu. Ya, jadi masalah harakah Syria, bukan harakah Syria. Jadi mungkin perlu untuk kita revisi kembali keputusan-keputusan fatwa, sepatutnya kita cantumkan hujah itu lebih afdal. Supaya apa? Supaya lebih kuat. Ini jelas. Kerana apa? Kerana kalau ada hujah, sehinggakan kita boleh menilai, para akademik boleh menilai. Jadi kalau saya pergi ke Morocco, bila dia berhujah, dia keluarkan ibarat-ibarat ulama, dia keluarkan hujah-hujah dia. Saya pergi ke hatta ke Mesir, di Mesir, keputusan Darul Iftah, dia keluarkan ibarat penuh ibarat dikeluarkan. Contoh dia. Hatta yang Wahabi pun, Lajnatul Daimah pun dia keluarkan. Walaupun versi dia lah, dia keluarkan ayat Quran dia, ayat Quran dan lain-lain yang memang kefahaman dia lah, kita menolak kefahaman tersebut. Akhirnya dia berhujah, minimum dia keluarkan. Cuma di Malaysia ni tak keluarkan. So sebaiknya saya mengusulkanlah, sebaiknya ada hujah. Jadi bila ada hujah tersebut, kertas kerja tu tak payahlah the whole kertas kerja, tapi ibarat-ibarat dalam kertas kerja tu kena cantumkan. Kerana apa? Ketetapan suatu hukum, kita kena tahu apakah landasan hukum tersebut supaya tak tergelincir. Saya bagi contoh suatu perkara yang pernah dipertikaikan adalah, dia bukan keputusan fatwa, so tak ada masalah lah. Katanya tabung haji mengimbau kepada orang-orang perempuan yang pergi haji atau umrah, ketika dia haid, bila dia berhenti, dia kena tunggu 24 jam baru boleh dia melakukan tawaf atau melakukan tawaf itulah, kalau tak salah. Saya tak tahu itu betul ke tak betul, saya tak ada keputusan tu, tapi saya dengar orang jamaah kata itu tak betul. Keputusan dalam keputusan Imam Ar-Ramli dengan Imam Nawawi, Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi ada khilaf. Khilaf dia hanya seputar apa? Ada pendapat yang katakan bila dia masukkan kapas dan putih, berarti dia dah kena wajib solat dan 5 waktu dan boleh tawaf dan lain-lain. Kalau keluar dia dah tak boleh lah lagi. Okay. Ada pendapat Rafi'i kalau tak salah, dia kata macam mana? Kalau dia ada adat, maka dia boleh tunggu sampai adat dia. Contoh dia, adat dia 7 hari. Hari ke-6 ternyata dia masukkan kapas dah putih. Contoh dia. Ni macam mana? Maka dalam kes ini, dia boleh iktimat pada adat dia, dia tunggu sampai hari ke-7, baru dia
baru dia melakukan solat dan tawaf dan lain-lain. Kerana apa? Dia ada adat. Itu contoh dia. Okey. Dan ini adat. Berarti apa? Berarti bukan 24 jam. Contoh dia, kalau dia ada adat 7 hari, berhenti 3 hari. Dia letak kapas, masih putih. Perempuan haid tersebut masih putih. Macam mana? Ternyata dah putih. Putih itu maksudnya dah berhenti haid lah. So, dia boleh solat ke tak solat? Biasanya adat 7 hari. Aku kena tunggulah. Takut-takut nanti nakok. Takut-takut nanti nakok. Nakok ni terputus kejap. Ni macam mana? Akhirnya dia tunggu. Ternyata selepas 7 hari, dia dalam keadaan suci. Maka dia kena qada. Ini kena faham. Ni dalam ilmu haid. Sebab tu kena teliti. So, dalam hal ini kena. So, bila ada orang tabung haji yang kata macam tu, kita kena ulama lah. Ni tugas ulama. Ini takut meninggalkan benda yang fardu. Ini kena bagi tahu dia. Ini mana boleh kata kena tunggu 24 jam. Ni datang di mana? Saya nak tahu 24 jam ni datang di mana? Ini ulama kena membahas. Takut fatwa yang salah. Ini sebab tu kena letak. Dan ini bukan fatwa pun. Okey. Kalau fatwa kan dia akan bahas dalam AJK fatwa, dan ini semua ulama-ulama, dan mereka akan menilai setiap satu ibarat tersebut. Dan kita kena ingat, ulama-ulama kena ingat bahawa la ibrata bizanni al-bayyin khata'uhu. Tidak dianggap suatu zon yang jelas-jelas tersalah. Contoh je, salah baca ibarat memberi hukum yang salah. Contoh di kes tabung haji tadilah. Ini masalah. Okey. Tambahkan sikit masa 20 minit, Doktor. Suara saya dah nak habis dah. Pondok-pondok bersatu. Kenapa pondok-pondok bersatu? Jadi, saya terus terang. Kenapa Nahdlatul Ulama boleh besar? Kerana bantuan dari pondok. Dan pondok ni kenapa? Ini pondok di Indonesia. Pondok Indonesia ni adalah dia ada dipanggil dengan jaringan pondok. Jaringan pondok tu apa? Setiap kiai ni macam raja lah, macam sultan lah bagi pondok dia. So, raja ni dia ada anak. Anak ni ada putera mahkota, dia ada putera kedua, putera ketiga, putera keempat. So, dia kahwinkan putera ni dengan pondok tu. So, dia ada link, dia ada macam link, sehingga kan pondok dengan satu pondok ni semua ada ikatan persaudaraan. Ada ikatan persaudaraan antara satu kiai dengan kiai yang lain. Ini yang kuatnya mereka. Dan mereka bersatu. Mereka mungkin ada sistem silibus yang agak berbeza, tapi hakikatnya kembali kepada yang sama sahaja. Walaupun mungkin ini pakai Jam'ul Jawami', pondok ni pakai Ghayatul Usul. Lebih kurang sama je lah. Tapi taraf dia tu sama. Jadi diorang boleh. Jadi ibarat dia kelas 3 aliyah lulus, diuji materi yang ada dalam Jam'ul Jawami'. Bagi orang yang tak belajar Jawami', tapi dia belajar Lubul Usul atau Ghayatul Usul pun sama. Dia dah tahu dan ini ada. Ini yang penting. So, ini yang kita kena duduk bersama. Sebab itu, conference pondok, ini tak boleh dari saya. Ini kena tok guru pondok yang ada ke atas sana, yang memang duduk di pondok, yang memang pegang pondok, panggil semua pondok. Ahli semua jemaah. Dari Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, dari Selangor, dari Terengganu, dari Melaka, dari Johor, Negeri Sembilan, dari Sabah, dari Sarawak. Semua panggil perwakilan mudir dia sendiri, kiai itu sendiri, kumpulkan semua bersama-sama duduk, bukan isu politik, bukan umat, jangan isu umat nak undang-undang tu, jangan bahas tu dulu. Bahas bersama-sama bagaimana eksistens pondok ini, bagaimana pondok boleh bersama, bersatu. Kita buat silibus yang kita sepakat, kita buka madrasah pondok. Pondok ni yang dekat pondok kita ada satu madrasah yang mana mengajarkan silibus ini. Silibus dia kitab yang kita pilih. Nak pakai Matlaul Badrain ke, nak pakai kitab ni, terserah, kita sepakat. Dan ini diajarkan, ustaz mengajar kelas ini kitab ni, kelas ini kitab ni, kita ada. Selain waktu sekolah, waktu masuk kat madrasah tersebut, di pondok tersebut, ni pondok. Di pondok tersebut juga mengadakan pengajian talaki umum macam biasa. Kitab syarah nak buka, syarah Fathul Wahab nak buka, Bujai Romi ke, nak buka Hikam ke, nak buka apa, bukalah. Itu sama-sama. So, madrasah-madrasah ini akan mengumpulkan bersama, melahirkan setiap tahun, dan kita bagi dia sijil, dan suatu saat kalau kita dah kuat, solid, kita boleh buat kertas kerja memohon untuk mengiktiraf sistem pondok. Seperti di Morocco dah ada At-Ta'lim Al-Atiq, di Indonesia dah ada undang-undang pesantren, di Malaysia ni belum ada. Nasib pondok pun tak tahu lagi, semakin lama semakin mati. Kalau kita tetap macam ni, tunggu lagi 10 tahun, 50 tahun, pondok akan tutup semua.
Ini masalah dia. Atau dah tak laku, tak ada orang nak datang. So kita kena bersama. Ini yang Imam Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Qanun Asasi dia, Muqaddimah dia dah tulis tentang apa? Persatuan. Al-Ittihad itu yang penting. Okey. Apakah itu fahaman wahdatul wujud? Itu bukan berada di sini, tapi yang tentu fahaman wahdatul wujud ini kalau dia iktiraf bahawa kullu syai'in haliku illa wajhah, maka tak ada masalah. Satukan pondok-pondok di Malaysia sangat bagus. Saya setuju. Jauh kita tinggal di Indonesia. Bukan hanya Indonesia, kita ketinggalan hatta di Patani sekalipun. Patani ni bukan negara Islam. Justru bukan negara Islam ni, diorang tambah kuat, pondok tambah solid. Persatuan, kesatuan umat Islam tu tambah kuat. Kenapa kita dah memang ada raja-raja, ada sultan-sultan, kita dah ada jabatan mufti, kita ada zakat, kita ada macam-macam, kita justru jadi lembik ni macam mana? Sekolah agama kita keluar form 6, belum tentu boleh baca kitab. Berapa banyak yang pergi belajar kat Mesir tak boleh reti baca kitab. Kita sampai terpaksa import ulama daripada luar. Ini macam mana? Bila Malaysia dapat melahirkan ulama dari Malaysia sendiri? Itu pertanyaan kita. Kenapa kita kena bila ada budak keluar dari pondok, kita kena hantar dia pergi Azhar? Nak lahirkan dia dari Azhar. Indonesia tak payah Azhar. Duduk di pondok, keluar dari pondok, alim tu lebih alim dari budak-budak yang belajar kat Azhar. Ini macam mana? So saya bagi contoh. So ini yang tugas kita di Malaysia. Tugas kita di Malaysia kena pastikan kita dapat melahirkan murid-murid kita jadi alim-alim belaka. Ustaz Aiman pun tak belajar dekat Malaysia macam mana? Dah nak buat macam mana? Waktu saya form 1, saya ingat lagi saya masuk sekolah agama, saya tak dapat ilmu. Saya masuk sekolah agama, walaupun sekolah agama tu sekolah agama Wahabi, saya 9 bulan belajar bahasa Arab tu saya tak reti apa, kosong. Saya ingat lagi 9 bulan belajar bahasa Arab, saya tak reti apa. Saya masuk pondok di Jawa, saya duduk 3 bulan je, saya dah boleh dah tahu jurumiyah tu, saya dah menguasai dah. Saya dah boleh baca kitab, saya tahu mana fi'il, mana fa'il. Baca masih salah-salah sebab belum biasa, tapi dah boleh tahu dah. Boleh tahu kitab, dah boleh tahu apa, dah boleh baca lah nama kitab tu, dah boleh baca. Ini orang Malaysia baca nama kitab pun salah. Ini saya bagi contoh. So, memanglah di pondok-pondok Malaysia tak ada masalah, ni boleh. Tapi, kita kena solidkan lagi. Dan pondok kena tegas istiqamah. Tuan guru juga istiqamah. Jangan keluar pondok. Saya ada kiai, nama dia Kiai Hanan Maksum. Kiai Hanan Maksum ni Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Dia tak pernah keluar pondok kecuali 2 isu. Satu, kerana walimatul ursi. Kerana walimatul ursi ni wajib. Yang boleh dicapai lah. Dan yang kedua, iaitu ketika cuti. Musim haji. Itu sahaja. Kalau dia pergi haji, dia pergi haji. Itu kita paksalah. Uzur syar'i. Kalau tak. Syawal, ya. Syawal dia memang Ramadan tak dia duduk pondok, lepas tu bila Syawal tu waktu cuti tu dia memang keluar. Itulah waktu dia ziarah, waktu apa 20 hari. Dah. Yang lain tak. Yang lain dia duduk pondok siang pagi malam istiqamah. Nasihat dia kepada saya Al-Faqir sebelum saya keluar dari pondok, saya jumpa dia dah nak pergi dah ni. Mintalah bungkusan akhir. Pesan dia satu je. Kula, ni bahasa Jawa dia kata, kula nasihat sampean nek medal wajib istiqamah. Nah itu disebut. Aku pesan kepada engkau, kalau dah keluar dari pondok, balik mesti istiqamah. Apapun buat, kalau istiqamah akan berjaya. Itu dia sebut. Itu yang saya buat sekarang. Saya mengajar istiqamah. Saya mengaji istiqamah. Selagi saya boleh istiqamah, istiqamah. Maaflah, mengaji kat pondok Piu Faiz tu tak istiqamah bukan sebab apa. Sebab lompat-lompat susah. Saya yang susah. Otak saya ni lompat susah. Kalau senang, setiap minggu selesai. Saya boleh istiqamah. Istiqamah je. Dan yang kedua, bila berlanggar dengan jadual universiti tak boleh lah. Itu tempat saya kerja, saya tak boleh lah. Saya kena istiqamah lah kat universiti. Ini kena faham. So, itu maksudnya. So, istiqamah. Kalau istiqamah, insya-Allah dapat barakah. Dapat yang lain, berhasil. So, pondok-pondok, tok guru semua istiqamah duduk pondok. Jalankan pengajian tersebut, cetak, lalu bagi dia orang sijil. Sijil walaupun tak diakui, tak apa. Tapi ketika solid, tak bayangkan kalau kita melahirkan ulama, keluar dari pondok, alim, orang akan semakin lama percaya pondok tersebut, makin menghantar murid tu semangat. Yelah, basically macam ni. Nak hantar kat sekolah agama lulus form 6 dapatlah SPM, STAM, Mutasofi, baca kitab, langgar sana, langgar sini.
Mantap dekat pondok ni 6 tahun, alim baca kitab, boleh macam-macam, Masya Allah. Suruh dia ambil stamp terus, dapat Mumtaz Sofi. Kita nak hantar kat mana? Pondok ke nak hantar kat sekolah kamu? Itu contoh dia. Maka ini kita kena cuba bersama-sama untuk satukan pondok. Nak mengangkat guru-guru pondok, promosikan bagi muka saja supaya menjadi ikutan netizen mendepani disebabkan oleh Facebook. Jadi macam mana nak mengangkat guru-guru pondok untuk dipromosikan? Ini pakai media lah promosikan. Kalau di Indonesia dia tak ada masalah, tak pakai media pun orang dah pegang dengan nama Nahdlatul Ulama. So bila sebut, oh ini pondok kiai ni, pondok alumni pondok mana? Pulau pondok ni, pondok Kencong. Oh Kencong bayar sampai poncing geng. Itu semua orang dah cakap, oh okey ni dah muktamad dah. Macam tu je. Jadi kalau kami di Indonesia ni, kalau balik, sampai dari mana? Dari Kediri mana? Kencong. Oh, Pondok Kencong. Oh, Masya Allah, kiai ni. Dah sebut dah. Jadi kita ni kena buat budaya tu di Malaysia. Kena ada budaya tu. So, nak hidupkan kembali ilmu turaf ni. Jangan sampai turaf ni dikebelakangkan. Itulah sebenarnya yang nak perjuangkan keluarga pondok, so nak faham mereka anggap yang tak payah sama kerajaan. Yalah, ini tugas Naam lah, tugas PU Faiz lah. Pergi ke setiap pondok memberi kefahaman yang betul. Siapkan semua buku tu dah siap. Naam tu kena buku cantik, lengkap. Bagi setiap satu tok guru pondok, ajak, ikut musyawarah. Gagaskan, berusaha untuk naikkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu tujuan dia. Tujuan dia tak lain. Jangan politik, jangan apa. Kena buang. Politik tu kena buang jauh-jauh. Kena buang jauh-jauh. Kita dalam berusaha di pondok ni, bab politik tu tak ada kena-mengena. Politik lah. Tapi bab bersatu pondok ini yang kita kena bersama di luar kawasan politik. Tutup. Politik ni kita tutup. Kita nak mengaji, kita nak bersatu untuk naikkan pondok. Ini tugas. Doktor, bagaimana kita nak membela pondok kita daripada orang yang terlampau mengagungkan universiti dan sijil? Ini adalah musibah di seluruh dunia, hatta Morocco, hatta Indonesia. So apa Nahdlatul Ulama buat? Dia jadikan pondok ini boleh keluar sijil yang dianggap macam universiti. Tak ada masalah. Ilmu dah jelas. So cara dia macam mana? Di Lirboyo contoh dia, terlalu hebat, murid 24,000. Terlalu hebat sampai sijil pondok sekarang dilulus ini dianggap Ma'had Ali. Ma'had Ali ni setaraf degree di universiti. So apa masalah dia? Agungkanlah sijil, boleh. Sijil pondok ni dah boleh naik taraf tu. Tapi memanglah kita susah di Malaysia nak buka universiti macam Indonesia, susah sebab kita tak cukup orang. Indonesia buka universiti, NO buka universiti kecil-kecil pun, Stein NO pun murid dah 2,000, 3,000. Malaysia buka universiti, kuis pun berapa banyak orang nak datang. Susah nak cari sebab kita 30 juta aja, dia orang 240 juta. Kita kena faham. Kita kena faham. So kita memang tak cukup rakyat. So tak sewenang-wenangnya semua pondok boleh buka universiti. So apa cara dia? Kalau pondok ni bersatu, kita ada beberapa institusi Ahli Sunnah wal Jamaah yang dah setaraf college. Kita kena usaha sama macam mana boleh supaya budak pondok ni bila dah alim, dia mendapat sijil juga. Tanpa dia membuang ciri-ciri pondok dia. Pondok tetap pondok, tapi ciri pondok jangan buang. Sebab itu macam saya lah, saya pondok. Tapi saya belajar di universiti. Di universiti itu saya menguasai kerana saya pondok, saya ada ilmu dan saya memastikan budak-budak universiti ini bukannya menguasai. Tapi saya yang menguasai. So saya buat. Tapi saya tak ikut pun eksekutif mahasiswa. So itu saya tak ikut gerakan tu. Itu politik. So itu saya malas nak ikut. Saya bahagian ilmiah, menulis karya ilmiah dan lain-lain. Sebab tu lecturer-lecturer saya waktu di universiti di Indonesia dulu sayang saya. Lepas tu saya pergi ke Morocco sama. Walaupun saya masuk universiti, tapi saya tetap membawa latar belakang pondok. Jadi tak ada masalah. Dan yang menariknya waktu saya di Maghribi dah wujud 10 tahun lebih waktu tu, sistem pondok yang dah diiktiraf, dipanggil Taklim Atib. Jadi ini pondok dia tu dah dapat sijil universiti. Pondok ni dah buat sijil universiti Taklim Atib. Dan universiti biasa, budak-budak yang datang daripada pondok, belajar di universiti ambil dirasah Islamiah, mereka jauh lebih terselah daripada yang masuk dari universiti melalui jalur universiti.
So tak ada masalah. So kita jangan kita terus tak naklah universiti ni kita tutup universiti. Tak payah. Ada ni doktor je, ada apa je kita kena tolak. Tak. Kita kena cuba mengasimilasi. Cuba menggabungkan kedua-duanya. Cuba apa kita panggil integrate. Integrate, tapi integrate dengan makna yang betul lah. So di UIA, kalau saya nak bagi tahu ni, banyak orang tak tahu. Di UIA tu berapa banyak pelajar master PhD, terutama dari luar negara, dari Indonesia, yang merupakan pelajar pondok yang tradisional. Ada Gus Husnul Haq, itu dari pondok tu, tapi buat PhD dekat UIA. Ada Taufik dari PCI. Ada hari tu terkejut, budak-budak apa Lirboyo tu, apa nama dia, Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad. Dia ada satu bahagian di Lirboyo tu, ada satu bahagian dia dari pondok yang tu. Dia masuk sampai pergi ke ada yang pergi belajar Al-Ahqaf. Malaysia nak masuk Al-Ahqaf pun berapa banyak je yang lulus. Al-Ahqaf di Hadramaut. Cuba kalau kita pondok-pondok menghantar pelajar-pelajar kita, hantar ke Ahqaf buat degree. Tak diiktiraf di Malaysia, tak apa. Bayangkan kalau dah balik tu 3,000, 4,000 belajar dari Ahqaf, kerajaan pun kena terpaksa mengiktiraf Ahqaf. Ilmu Ahqaf tu jangan cakap lah, yang buat Darul Minhaj tu, yang buat Darul Hawi tu semua belajar Ahqaf. Ni saya bagi tahu, Ahqaf tu diiktiraf. Saya rekomen dia Dr. Arwani Shairozi. Arwani ni dia belajar pondok pondok saja, pergi ke Al-Ahqaf buat degree, buat master di Zaitunah, buat PhD di Muhammad Khamis di Rabat. Balik sekarang dah doktor. Dah pakar alim maqasid syariah di Indonesia. Tapi pondok, maqasid syariah yang bukan dipolitikkan, tapi yang betul-betul pondok. So kenapa tak boleh buat macam tu? Ini cara dia. Mohon tunjuk ajar kami Naam Negeri. Negeri Sembilan ada Naam. Saya selalu pergi Negeri Sembilan, tak pernah jumpa. Tapi tak adalah. Saban hari orang sering mengangkat lulusan universiti dengan hanya memiliki degree masa PhD sebagai platform ilmu. Dan saya bagi contoh, kalau ilmuwan pondok ada degree, ada master, ada PhD, apabila ada persoalan-persoalan, kita merujuk terus kepada turas. Kita tak salah baca kitab. Sehingga kalau ini terjadi, maka banyak jabatan-jabatan mufti akan panggil komuniti pondok untuk duduk di AJK Fatwa agar supaya memastikan fatwa yang diputuskan itu sesuai dengan syariat. Ini kita kena penting. Sebab itu jangan lawan. Tak pernah talaki musyafahah dengan alim ulama. Bagaimana kita nak perkasakan ulama al-Sunnah Jemaah supaya dilihat mampu membawa followers? Tak. Ada degree, ada PhD, buat talaki. Pondok ada degree, ada master, ada PhD, buat talaki. Ini yang saya buat. Cuma saya sedih lah dekat Malaysia ni sebab saya duk talaki dengan orang awam. Tak lagi dengan orang awam, saya kena terjemah dulu. Kenapa saya tak nak lah. Kalau boleh nak talaki dengan budak pondok macam saya buat di Morocco dulu. Kitab Arab je semua. Baca dengan dobit lah. Itu talaki, terus syarahkan, baca per lafaz, kulit ke kulit. Boleh tanya murid-murid saya kat Morocco. Itu yang kita buat. Ini saya rindu kat Malaysia. Adalah yang buat lah dekat pondok PU Faiz tu. Itulah pondok yang paling dekat. Nak cari pondok lagi dekat dah tak ada dah. Itu je yang saya boleh buat. Okay. Negeri Sembilan tu saya buat lah. Tapi budak-budak ni masih kecil-kecil. Susah juga. So ini yang kita kena gagas. Dah habis kan? Tak ni. Yang kita perlukan adalah tokoh yang menjadi panutan ulama, panutan umat. Kita masih belum punya tokoh-tokoh pondok yang kuat hari ini di mana di mata masyarakat umum. Dulu tak ada, kita dah tertinggal. Kita kalah kerana kita mengadopsi manhaj Ikhwanul Muslimin. Ini kesalahan besar. Nahdlatul Ulama sejak awal mereka lebih tua dari Ikhwanul Muslimin. Jadi ketika Ikhwanul Muslimin masuk ke Indonesia, Nahdlatul Ulama tak nak terima. Dia memang menolak kerana apa? Dia dah ada manhaj, dah ada jati diri sendiri.
So kita di Malaysia kena ada jati diri sendiri. Kenapa kita nak ikut nak ikut manhaj ikhwan? Ini kita kena fahamkan. Contoh dia, ketika Ikhwanul Muslimin bawa kaul Hasan Al-Banna dalam kitab Rasail dia, apakah kita semua Rasail dia boleh diterima? Saya beri contoh mabadi yang dia buat Usul Ishrin dia. Usul Ishrin di belakang sekali dia mengkritik tentang pergi ziarah. Kita di Nahdlatul Ulama tolak awal-awal tu, kitab tu kita tolak habis lah. Kita tolak awal-awal. Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Ini masalah dia. So, ini pesan saya kepada pondok-pondok lah. Kita kena ada jati diri kita. Maka yang terbaik, PU Faiz ni tugas. Wajib PKP ni, raya dah siap. Iaitu rumikan dengan cara ilmiah dan transliterasi kitab senjata syariat. Nanti Ana boleh letak masadir kat bawah dia tu, Ana yang boleh tolong. Ana tasheh. Keluar atas nama Nahdlatul Ulama, cetak yang cantik, kita hantar ke dan kita hantar ke mana? Ke Akademi Jawi untuk cantikkan. Dan kita cetak di bawah ulama. Naam. So itu pegangan semua pondok. Berani tak? Kalau itu tak berani, tak siap, tak boleh lah. Okay. Okay, nanti terakhir sebelum penutup. Seruan saya kepada segenap hadirin wa hadirat hafizakumullah, terutama warga pondok-pondok di Malaysia. Anakum wa ana ma'akum wa ana abadan ma'at turas. Nak kata, saya ni memang datang dari pondok. Walaupun saya tak belajar di pondok Malaysia, ada saya kritik saya. Kata, Aiman ni bukan dari pondok Malaysia. Tak boleh pak. Saya bersama pondok di Malaysia. Kenapa? Saya sebelum pergi di pondok Indonesia, saya mencari pondok di Malaysia sebenarnya. Tapi, yelah kerana keluarga dah pergi sana lah. Itu cerita dia. Dan setiap saya balik tu, kadang saya masih teringin nak duduk pondok di Malaysia. Dan yang lebih menarik lagi, saya ingat lagi tahun 2008 tu saya pergi Pulau Bot Tapah. Sempat duduklah ngaji I'anah, Babazid, sempat ngaji Sunan Abi Daud kalau tak salah dengan Babazid. Itu dan lain-lain. Itu contoh dia. So seruan saya kepada pondok-pondok di Malaysia, kita kena bersatu. Selagi turas baru ataupun lama, bersama-sama, kita bersama-sama ganding bahu, tak kisah dari aliran mana pun. Asalkan dia bernama pondok. Maksud bernama pondok bukan hanya nama, tapi dia memiliki asas 3 tadi. Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab dengan Syafi'i atau bermadzhab Arba'ah, dan berfikir bertasawufkan Imam Junaid dan juga Imam Ghazali, ditambah satu lagi turas. Kalau ini kita bersama, kita duduk berada di bawah satu organisasi. Nak buat organisasi baru, dah banyak sangat organisasi. So kita jadikanlah Naam ni suatu organisasi. Ingat, Naam ni tidak dimiliki seorang, tak. Ini dimiliki oleh segenap ahli sunnah wal jamaah yang berada di bawah Naam. Ini milik bersama. Itulah yang namanya Jamiah Nahdlatul Ulama. So kita sama-sama duduk, bermesyuarat, sepakat dan jalankan apa yang kita boleh jalan. Yang kita boleh jalankan. Yang satu-satu misi saya tu tadi, kita kena seragamkan. Lepas tu kita tolong. Ada pondok yang mungkin tak cukup ustaz, kita carikan ustaz yang boleh mengajar kitab yang ni, kita hantar. Dan pastikan silibus tu habis. Silibus dia berkitab. Berkitab tu contoh dia apa? Jurumiyah, kulit ke kulit. Kulit ke kulit. Tahun depan ni Alfiah Ibn Malik 2 tahun. Kulit ke kulit, kena khatam. Tak boleh tak khatam. Kena khatam dalam masa 2 tahun. Contoh dia macam tu. Bersama. Lepas tu apa? Yang tok guru yang tua kita angkat jadi mustasyar. Yang muda-muda, tuan guru yang alim ni kita angkat jadi syura. Lepas tu yang muda-muda ni, yang muda-muda tapi yang lebih boleh bergerak, boleh buat apa, kita jadikan dia tanfiziah. Dan kita kena ingat, dalam Nahdlatul Ulama ni tak ada boleh pendapat seorang, tak boleh. Dia kena kolektif. Kolektif ni apa? Pendapat bersama-sama. So tanfiziah dia bukan berpendapat, dia bekerja. Syura ini yang berpendapat kerana dia bahagian macam parlimen. So dia yang berpendapat. Bila terjadi konflik, dia mustasyar. Itu maksud dia. So mustasyar ni memiliki sifat apa? Embut. So kita nak aman, kita nak berjalan bersama. Bersama-sama, itu tujuan dia. Naam ini ada. So kita bersama-sama, saya menyeru, meminta kepada semua tok guru yang jauh lebih alim dari saya, yang saya tahu. Mereka hebat-hebat belaka, yang dah mengaji dekat Bukit Jiyad dan lain-lain,
mengaji di tempat-tempat lain, di Mesir dan lainnya. Saya tahu mereka lebih alim. So jom kita, inilah waktunya kita bersama. Bila kita masuk dalam Naam, bab politik kita tutup, itu urusan masing-masing. Kalau ada yang dari UMNO, UMNO lah. Yang ada dari PAS lah. Ada yang dari DPKA, PKR lah. Ada yang dari DAP, DAP lah. Bab usul politik kita letak belakang. Kita jangan bahas. Kita bersama urusan pondok dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu yang saya maksudkan. Macam mana dari pondok nak masuk universiti? Itu dah panjang. Okay. Banyaknya soalan. Dah cuba tu. Mungkin sekian saja. Ini soalan satu. Mau Ustaz nak tanya. Ada orang tanya kenapa Naam ikut NU Indonesia sedangkan mungkin suasana berbeza dengan Malaysia dengan Indonesia. Tak. Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia sebenarnya semangat dia sama dengan Ahli Sunnah yang ada di Malaysia. Hanya sahaja Ahli Sunnah yang ada di Malaysia organisasi. Apa organisasi Ahli Sunnah yang betul-betul ada yang membawa gagasan seperti yang dikehendaki oleh Wan Ahmad Al-Fatani. Yang betul-betul tujuan dia untuk ini. Ini yang tak ada. Sebab itulah kita letakkan Naam. Kita ada Islami Ustaz. Islami memang ada tapi kerja dia lain. Dia bukan kerja urusan dengan orang pondok. Dia ada akademik, dia ada urusan lain. So biar dia jalan dengan Sunni usrah lah. Usrah Nurani, usrah itulah yang ada. Itulah teguh Sunni. Apa lagi dah tak ada dah. So satu-satunya cara adalah dengan Naam ini sebagai fraksi untuk melalui jalur pondok. Jadi pondok-pondok Melayu memiliki gagasan yang sama bersama memperjuangkan pondok demi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini maksud dia. Kerana macam saya dah baca tadi. Indonesia muncul bukan kerana politik, bukan kerana apa, tapi kerana pondok. Pesantren dia panggil lah. Tradisional. Pondok jangan bagi makna. Jangan sampai orang yang bukan dari pondok tradisional mencuri nama pondok. Ini inti dia. Okay. Moga Syekh dapat ziarah pondok Ma'had Al-Habbah di Keluang. Saya dah selalu pergi Keluang, tak pernah tahu pula pondok tu. Okay. So, kita boleh. Okay. Mungkin sekian saja daripada saya. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.